A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatahan mubina. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadami qadaril azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama kali kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana masih lagi jaga nafas kita. Tak lain tak bukanlah nafas kita ni untuk bertugas pada agama dan juga tanah air kita. Alhamdulillah sekali laginya sedang pendengar dan sedang penonton yang mana berada di ruangnya bicara Bina Patani. Mengikut page hok CAP, mengikut page hok Insani, mengikut page hok Bina Patani sendiri dan juga page hok Jakif. Marilah kita bakat-bakat share sebelum kita nak mendalami agenda malam ni, sebelum kita nak beritahu apakah kita akan bicara pada malam ni. Alhamdulillah, maksudlah sekali lagi malam ni kita berada dalam malam agaknya akhir-akhir hok tahun ni. Kalau kembali pada tahun Hijriyah ni, kita sedang berada dalam Zulhijjah dah. Tak berapa hari lagi kita akan hadapi hari raya, hari agaknya hari pengorbanan, hari yang ada sejarah dunia ni bahawa ada golongan orang yang penuh dengan pengorbanan. Tak bukan untuk nak angkatkan agama Islam ataupun syiar Islam untuk mengagungkan kepada bumi ni. Itulah hari raya haji kita. Tak lamalah kita nak sapa, juga kita nak menghadapi bersama. Dan juga dalam keadaan ni jugalah saudara kita yang duk di buat haji di Mekah pun sini dah doa lah bahawasanya haji semua yang ada tu akan makbul, akan dapat pahala dan penuh ganjaran. Lalulah kami di sini untuk dari tanah air di lapangan ini kita pun ada juga dok kira dok bicara tentang nak tak lain tak bukan juga nak binakan ummah, binakan insan untuk nak akadkan Islam, akadkan agama kita kepada mardatillah juga. Itulah untuk malam ni, saya pun tak lain tak bukan sebelum nak mendalami ni, mintalah we semua bakat-bakat share, bakat-bakat sebar benar kita nak bincang, kita nak kecek pada malam ni. Mudah-mudahan ilmu ataupun pengalaman ataupun hajat hasrat kita malam ni akan akan rasa bersama selepas ni. Itulah kita nak seru pada semua kaum ibu dan kaum bapa yang mana berada sedang nutong dari ruangan ni, tak kira di tanah air kita sini ataupun di luar tanah air kita ni, tak kira di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Mekah, di Eropah mana pun, mintalah kat sebahan ni. Mudah-mudahan benar kita dok kira hari ni akan siapa serah hari tu nak. Apakah kita dok kira, apakah kita dok kira bersama kita ni, kita akan siapa lagi. Lalu itulah saya atas nama Syarif bin Haji Mustafa sebagai pengurusi pada malam ni ucap selamat malam semua pada ruangan ni. Untuk mendalami dari seksi ni kita pun saya pun bukan berada sore, saya ada 2-3 orang yang berpengalaman dan juga mengikut isu-isu. Seperti ni saya nak saya nak minta taaruf dulu sebelum kita nak taaruf diri. Satunya Profesor Faison ataupun Encik Faison yang mana dia ni sebagai merakat di Insani. Dan juga satu laginya Dr. Abdul Halim kita di Jakif. Satu laginya Dr. Mukhtar juga di Insani. Satu laginya Abdul Ramzi sebagai ketua HOK CAP ataupun CAP. Mudah-mudahan kita akan mendalami lagi lah siapa dia dan buat gapo kata. Itulah untuk poin malam ni. Sekali lagi nak serulah kakak chair lagi. Sambil kita duk seru duk chair tu, kita pun tak lewatkan masa. Mudah-mudahan kita boleh mari nikmati bersama. Pertamanya saya nak mula dengan Encik Faison ataupun Prof Faison kita ni. Kita waktu buat lepek ni tengok bicara Bina Patani. Bina Patani tu gapokah kita boleh buat lagu tu? Bina Patani tu mari mana? Lepas tu gapo tujuannya dan juga nak buat gapo, bila, masa, sikit Encik. Situ. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia kepada semua. Ada penonton di rumah ahli itu ibu bapa dan adik-adik, kakak-kakak dan pemuda-pemudi semua. Lepas tu malam ni ada masa yang agak kata kita bersama malam ni, lama dah kita tak bersama dah dalam live kerana ni secara langsung yang kita buat kan. Lepas tu kita nak bicara Bina Patani. Bina Patani.
Maka saya selaku amil projek bagi projek ni, projek Bina Petani, dan juga saya duk tolong Insani juga jadi deputy director Tibalai Insani yang tua oleh Dr. Mukhtar. Satu lagi yang tugas saya yang tetap sekarang ni duk mengajar di PSU Petani yang bahagian pengajian politik. Lepas tu maka usaha Bina Petani ni Bina Petani ni kita tengok cetuh daripada kalangan masyarakat madani kita. Masyarakat madani kita tengok pada masyarakat itu banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Maka kita mari kira untuk nak kita nak bangunkan masyarakat tani kita. Masyarakat madani kita ni satu masyarakat kita kata satu untuk nak menampung kekurangan di dalam masyarakat. Banyak kita tengok kekurangan masyarakat. Kerana orang duk kerja dalam masyarakat madani semua ni tak ada gaji. Semua ni untuk sukarela. Untuk fisabilillah katanya. Untuk katanya buat untuk masyarakat. Buat untuk masyarakat. Tak ada gaji, tak ada apa, tak ada upah yang tetap. Kalau ada dagang minyak sekadar tu. Kalau ada. Tu kalau ada dana kan. Kalau tak ada cuma free saja kerja untuk masyarakat. Itulah untuk nak bangun masyarakat. Maka kita ni saya selaku dalam Insani dah. Lepas tu kita ada lagi teman kita dari CAP, lepas tu dari Yakif. Hak kerja sama sekali, hak untuk sekali ni. Hak kegiatan yang kita nak buat ni Bina Petani ni untuk nak akak masyarakat kita. Lepas tu masalah tempat kita ni kekurangan antara ekonomi pun kurang. Masalah ekonomi pengajian pun lemah juga. Ada agak kata tak ada lebih mana kurang juga. Atas sosial pun teruk juga. Maknanya benda ni semua ni kita mesti perlukan satu bantuan yang besar untuk nak tolong masyarakat kita. Kerana masyarakat itu sekarang ni kita nak gitu tupai mana lah ni. Kalau kita nak tupai pada bahagian satu bahagian, kalau kita ambil dana pada dia, kadang-kadang dia berbudi dengan kita. Masalah kita tak ada berdikari. Hak tu satu masalah pula. Itulah masalah kita nak macam mana, kita nak berdikari, nak lepas daripada tak saya berbudi dengan orang, tak saya berbudi dengan KJL pun sama. Maknanya kita nak buat sendiri. Dan nak buat sendiri berdikari, tak berdikari. Kita ambil juga KJL beri, tapi maknanya kita seboleh-bolehnya, semolek mungkinnya kita boleh buat berdiri. Maknanya bebas di atas kerjaan kita. Kerjaan kita di sini untuk nak jaga jati diri kita, untuk nak bangun masyarakat kita. Banyak kerja dalam masyarakat agak kata keperluan banyak. Segi akademik, segi masyarakat, segi tolong orang susah. Segi untuk nak akadkan martabat. Ulama-ulama, guru-guru. Semua ni benda ni penting belaka. Kadang-kadang Tok Guru tu pandai dah, tapi kebijaksanaan dia ada. Kadang-kadang sebahagiannya dia tak ada juga. Maknanya kena tampung pergi mari dah. Bahagian tu dah pentingnya dah kata buat kekuatan situ untuk masyarakat kita ni boleh giat bersama. Lepas tu Bina Petani ni kita akan ada kegiatannya pada tanggal 22-23 bulan Julai. Atau bulan Karakada. Kita akan ada di Majlis Agama Taning ni di Hak Baru di Doye. Kita akan buat 2 hari. Lepas tu dalam upacara tu kita ada banyak bahagian lah. Kita bukan makan teh saja. Kita ada muktamad juga. Apa muktamad macam ni? Muktamad ni adalah Samana Wisyakan. Samana Wisyakan kita undang ke orang-orang daripada Malaysia, orang Indonesia, mari sama kita untuk nak kecek isu nak akakkan pendidikan. Akak taraf pendidikan kita, martabat pendidikan. Kita kecek Nusantara, kita kecek rumah kita. Buat perbandingan antaranya untuk kita nak bangunkan benda ni dalam masyarakat kita. Kerana isu pendidikan tak agak kata satu-satu masalah yang penting juga sama kita. Pada tahun yang lalu kita buat kaitan dengan bahasa kan. Tapi tahun ni yang kali yang 2 ni muktawak ni Samana Wisyakan ni kita akan buat tajuk pendidikan. Agak kata tajuk pendidikan ni satu tajuk yang perlu untuk kerana punca untuk nak pergi kepada bank masyarakat tu, kalau pendidikan kurang maknanya dia tak boleh pergi dengan lancar. Mana pendidikan ni kalau agak kata kita boleh buat cemerlang, boleh buat dia di molek sini. Pendidikan
pendidikan kita tak pergi pada agama saja, kita pergi tidak segi lah. Karena masyarakat kita tengok juga apa kekurangan mana kita nak tapung situ semua dah. Maknanya benda ni ke satu keperluan di masyarakat kita juga untuk akad martabat masyarakat kita melalui pendidikan. Maka kita buat sama Nabi Syakar di atas tajuk pendidikan. Satu bentuk. Lagi satu bentuk kita ada pemerah. Nah, ada pemerah segi ni tadi ada Dr. Tang Romzi lah, betul. Dr. Lim untuk nak tambah, okey. Pemerah tu satu pemerah yang kaitan dengan kebudayaan. Nah, kebudayaan dan pendidikan juga. Maka kita duk gembira dah di atas nama di atas Serami Mekah. Nah, gedung ilmu. Mana apa panggil tinggalan orang dulu-dulu tu. Mana benda tu lah akan ada hari tu. Nah, kita boleh tengok tulisan dulu-dulu, apa kitab dulu, kitab lama semua tu maknanya daripada tempat kita. Mana banyak-banyak kitab tu asalnya pada sini tu rebok pergi pada tempat lain. Inilah satu kebesaran kita. Kita nak ambil semua benda tu mari untuk nak sebar, untuk nak semua kita pemuda-pemudi dah. Sekolah-sekolah semua tu boleh mari melawat situ, tengok situ. Kan? Tu yang kedua. Lagi yang tiganya kita ada kaitan dengan untuk nak marketing dah. Marketing ni kita nak buat ni sekadar makan nasi kabur lah macam biasa. Orang kita nak buat untuk nak fundraising dah, untuk nak radum tun ke nak tabung. Untuk buat marketing ni dengan rupa cara 2 hari tu cara besar-besar. Nah, hak inilah kita nak berayu dah. Seru pada semua. Seru pada semua. Kita nak kita hari tu tunjuk kebesaran kita, persatuan, perpaduan kita. Kita sepakat semua itu boleh mari belaka. Nah, kita asal-asal kirim kat orang siapa tu. Hak orang boleh siapa tu kita mari belaka pada hari tu. Nah, mari dengan sendiri. Mari tengok, mari tunjuk kebesaran kita, mari tunjuk ramah kita dah. Ini adalah pertama kali yang kita buat kegiatan untuk marketing berkaitan dengan pembangunan insan. Kerana sebelum ni kita tak pernah buat. Kerana kali ni kita bukan buat kerana nak bangun masjid. Nah, kita buat nak bangun insan. Tadi Dr. Ta nak menjelas lagi ni. Maknanya satu benda yang agak kata satu penting juga dalam masyarakat kita. Kerana pembangunan insan, apabila insan tu sempurna, maka banyak sekarang dia akan jadi satu kebaikan juga untuk masyarakat kita. Itulah saya round pertama dah. Satu bentuk lagi lupa bocang. Untuk hab jual apa tu kan. Tu kan. Ada hab jual juga. Marketing kenal lembaga macam. Ya betul. Ya ada ten untuk kenal lembaga dah. Lepas tu kerana lembaga kita banyak. 3. Lepas tu dalam bawah CAP tu ada 27 lembaga di situ untuk nak tolong masyarakat kita. Kait dengan anak yatim, kait dengan masyarakat dah. Semua tu akan ada situ. Lepas tu yakif, lepas tu insani. Lepas tu ada jual-jual. Jualan tu agak tergamar jugalah kita nak organize dengan kedai-kedai untuk nak ada apa panggil? Jadi tak jadi kucak kaki sangatlah dah. Jadi tak bukan jual pelekepuk saja dak lah. Kita nak jadi satu jadi kedai yang agak kata boleh tarik orang masuk. Nah, itulah kodar ni saya pertama dah. Terima kasih pada Prof Cak Faisal yang mana jelas tu tengok tujuan dan latar belakang untuk kita nak buat kan bina petani. Siapa mudah-mudahnya kita akan buatnya bina petani ni tak lain tak bukan kita nak binakan manusia, binakan insan. Dan lepas tu nak buat ni tepat 2-3 bulan kalau kedai ni. Dan di Majlis Agama Islam Wilayah Petani Doye. Dan lepas tu nak buat ada 4 bentuk. Pertamanya ada bentuk muktamad dengan seminar cemucakan. Yang kedua juga ada buat marketing, jamu marketing. Yang ketiganya ada buat pameran untuk mengenalkan barang lama-lama khususnya tentang pendidikan. Yang tiganya nak buat juga buka tin untuk jual dan memperkenalkan badai-badai dalam masyarakat tani kita ada badai gapo mengikut isu-isu yang ada. Itu sepuluh pada hak acan Faisal kita. Saat ni dekat cek acan Faisal katanya bina petani ni kita mulanya 3 lembaga. Mula buat ni dah, kemungkinan satu lepas lah, apa lembaga lagi dah. Ni kita mula dari 3 lembaga. 3 lembaga tu kemungkinan sedang pendengar dan sedang penonton dah tahu dah lembaga apa kata. Tapi ada juga setengah pendengar sedang penonton setengah tu wasa pun tak tahu lagi nak mendalami lagi. Dan gapo lembaga cap ni apa cap piyah ke cap tiku kau cap kucing dah gitu dah. Insani tu lagu mana insani ke insani yang kamu hal lain Malaysia tu lagu mana sini. Lepas tu Jakif ni gapo baru lahir ke lagu mana. Itulah peluang kita malam ni kita mari memperkenalkan bersama
mengikut lembaga-lembaga yang sebut tadi. Kita nak mula dengan lembaga hok jakif. Gapo teh hang jakif? Jakif ni dah aku rengkah penuhnya aku mana, jakif timur bila, buat gapo katik, mudah-mudahan ke adik kakak sedang pendengar, hodok tengok karang ni boleh tengok bersama, tahu bersama. Persilakan. Ya alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Terutamanya saya terima kasih pada pengurusi dan juga rakan-rakan kita yang sudi berbicara pada malam ini, iaitu berkenaan dengan Bina Fatani ni. Saya ni satu jaringan untuk gi pada Bina Fatani ni, salah satu daripada projek ni juga gabungnya. Maka sebelum daripada kita nak gi lancar tu, kita nak mari tahu Jakif ni mari mana. Jadi awalnya terima kasih pada insan ni sekali lagi nya, satu wak khusus daripadanya babo-babo. Sebab apa wak khusus tu? Jadi wak khusus tu kerana dia nya tengok keadaan learning ni, moh kita tu bakal sekadar duk main kitab apa tu ni. Maka kita ada juga masyarakat learning yang perlu pada ilmu yang baru-baru. Maka dalam hal tu kita mari khusus. Khusus ilmu baru dan sebagainya apa tu ni hingga sampai 4 generasi. Daripada 4 generasi tu kita timbul satu isunya. Timbul isunya kalau kita lepas gitu tu masa sepuangnya tak ada duk sekali. Betul pakat daripada 4 generasi dulu tu kita nak buat mana? 5 generasi. Kemudiannya 5 generasi dan terakhirnya 5 generasi tu kita mari pakat. Mari pakatnya kata kita kena tubuh satu jaringan. Maka duk fikir cara-cara pokok tu ni timbulnya nama setujunya boleh lama juga ni nak boleh setuju ni. Sebab daripada tok guru dan sebagainya mari pakat. Jaringan timbul namanya Jaringan Kepimpinan Islam Fatani. Nama Jaringan Kepimpinan Islam Fatani. Ya, itu ringkasnya Jakif. Tu daripada Jakifnya. Maka Jakif ni, supaya kita tahu dah tu terdiri daripada pia atik. Satunya tuan guru babo-babo. Babo-babo pokok tu ni ustaz yang ikut serta, imam khatib bila dan juga ahli jawatan kuasa majlis pun ada juga bersama. Daripada situ tokoh-tokoh orang perani lah dalam masyarakat tu. Maka timbul situ Jakif. Jakif ni baru timbul setelahnya kita khusus daripada insan ni. Learning alhamdulillah projek kita pun sudah duk bina, Jakif pun tengah duk bina juga. Tahap mula-mula ni kita duk sepahami learning ni. Sepahami di segi Jakif tu gapo. Sebab beroyak gitu tu masyarakat tak faham lagi. Saya pengen kita buat fahami di segi Jakif tu, kita ada juga isu-isu yang masuk pada tu ni, kita cuba selesai. Setengah daripadanya masalah COVID baru ni tu. COVID baru ni tu tak sebab selesai. Bicara-bicara dengan tok guru nak pergi balas mana, masalah mandi dan sebagainya tu. Salah satu daripadanya Jakif pun bicara. Yang keduanya hak kita boleh pergi laginya. Masalah zairah orang Kemalangi. Kita pun ada juga. Kutip-kutip dana daripada kita, tuan-tuan guru nak tak boleh lah, kita kena padu masyarakat. Daripada situ tu maka kita turun pergi tengok masyarakat untuk bantu orang yang perlu. Itu setengah daripadanya hak kita duk buat learning. Waktu asas hak kita pucuk mula-mula iaitu kita nak menyatukan ulama. Jadi dulu kita tengok tu learning tak siapa lagi, tapi pucuk akhirnya kita nak menyatukan ulama di tempat tetani kita. Kerana kalau kita tengok keadaan learning tu masing-masing bawa misi-misi masing-masing. Tak ada tempat hak nak kecek. Habis itulah kita buka satu ruangnya, satu kerekai ni, jaringan ni, supaya ni kita mari bicara. Berkenaan dengan tindakan, berkenaan dengan isu-isu keadaan pada masa learning. Kalau tengok keadaan learning tu masa sepuangnya, tok guru pun tak jang juga. Dengan keadaan hak jadi learning tu. Setengah daripadanya berlaku hak di Tanis sendiri pun, malam-malam keduk tikar pun. Jadi isu situ tu, kena pakat bicara. Email khatib bila duk mana, tok guru duk mana dan sebagainya, kita kena pakat bicara. Habis itulah kita adanya Jaringan Kepimpinan Islam Fatani ni kita akan terus untuk bakti kepada masyarakat. Dalam hati sikit lagi ya ada juga kita bagi pada 4-5 kelompok juga. Tengah daripadanya orang yang nak bimbing tu iaitu bahagian tafakuh dan juga dakwah. Ni terdiri daripada tok guru. Jadi sini ni bukan atas satu jaringan main-main dak ni. Nak ayat atas kuat. Masalah isu gapo tu orang tok guru akan mari kira. Bukan atas sekadar atau fok werung pun mari. Tak hak ni hak
sebab Tok Guru. Tu dah. Waktu dah leha tu ni ada bakti masyarakat dan sebagainya. Saya buat lagi satu je hak tu kerana kita nak jelas kata Jakih ni bukan kata kita sore dak dibuat. Daripada beberapa Tok Guru tempat teh yang masyhur. Tok Guru tempat teh yang masyhur baba-baba hak itu tu kita pergi mengadap. Supaya kita mari make kira bersama. Bukan ada nak balas tapi kira bersama. Itu setengah daripadanya. Jakih boleh. Pertama Ya, terima kasih kepada doktor. Ini raungan pertama ni untuk memperkenalkan lembaga atau wakil lembaga. Seterusnya kita kepada lembaga seterusnya iaitu lembaga insani yang diwakili oleh mana ni oleh Dr. Tah kita. Dr. Tah kita cuba sikit ulah katanya selepas hari ni lembaga insani ni buat gapo terhadap masyarakat. Patut akan datang ni gapo akan mengada. Dipersilakan doktor. Terima kasih kepada moderator Syarif yang bersama pada malam ini. Alhamdulillah pada malam yang penuh barakah ini kita boleh buat ruangan bisyara Bina Petani untuk menyambut program-program yang kita akan buat bulan 7 ni, yang mana sebagai yang disentuh oleh Acang Faisal tadilah. Dua program yang utama iaitu Muktamar Ulama, Muktamar Ilmi Petani Nusantara, iaitu sewana wicakan tani dan gabung dengan Malaysia dan Indonesia. Di samping itu kita ada akan tumbuh tabung pertubuhan masyarakat madani petani. Mungkin daripada kita ni apa masyarakat madani ni? Tabung kontun masyarakat madani. Masyarakat madani ni kontun atau tabung yang ditubuh oleh orang gerak dalam masyarakat daripada rakyat tani. Daripada aktivis, badai-badai yang ada gerak yang bebas, tak ada modal pada mana, gerak tumbuhkan satu tabung untuk nak bina masyarakat. Sebab tu konsep kita tu bina petani. Tapi kita fokus bina ni bukan bina masjid lah. Bukan kita bina bangunan. Tapi kita nak bina al-insan. Sebagaimana pepatah kata, bina al-insan qabla al-bunyan. Kita utamakan bina manusia sebelum kita binakan bina air. Kalau bina air tu kita bina besar lah. Berlapis-lapis, canggih. Tapi kalau manusia rusak ni tak faedah bangunan tadi. Tajam ni. Itu bina insan kebelakang. Kita sebagai sekolah tadi. Kalau kita bina sekolah besar dah, 4-5 lapis. Tapi kualitinya tak sapa. Bangunan besar, tapi manusianya kita bina tak sapa apa yang diharap ke sekolah. Maka kita gagal pembangunan masyarakat. Itulah asal-asal jadi konsep pembangunan bina petani tadi. Kemudian salah satu daripada badai yang akan anjurkan program ni insani. Insani ringkasan daripada nama itu Institut Penyelidikan dan Pembangunan Insan Petani. Kalau sosial panggil Saban Petani Pekan Wicara Petana. Ringkasan insani. Kalau insani manusia, iaitu satu badai yang ditumbuh oleh beberapa ahli akademik atau nak bicarakan. Kebanyakan kita ni pada pensyarah atau acan dia bertugas di Mahalai. Institut Pakte lah. Pada tahun 2017 yang mana hari pembuka itu kita panggil acan Suring. Dr. Suring Piswan untuk bersama. Kemudian dalam daripada awal sampai sekarang kita ada lebih kurang hampir 40 daripada kebanyakan acan Mahalai lah. Pensyarah yang bertugas di Institut Pendidikan Tinggi. Dah lebih kurang. Kemudian tugas utama kita iaitu buat penerbit, buat kajian. Ada beberapa buku, insya-Allah pada hari muktamar ni kita akan sebar terbit beberapa buku yang berkaitan dengan ilmu kita, pendidikan ilmu kita. Salah satu pada agenda ataupun misi insani terbit buku atau kajian. Itu yang utama. Kemudian selepas pada wicai itu kita bina manusia berdasar kepada wicai, berdasar kepada kajian tadi. Yang mana program yang sering yang insani dok buat kursus kepimpinan berkaitan Jakih tadi. Daripada setahun lebih 2 tahun kita buat lebih kurang 5 generasi dan juga menara 2 generasi. Kursus kepimpinan kita ambil babo, ambil ulama, mari bincang, mari mari ngaji bersama, tukar pandangan. Semping itu kita beri ilmu-ilmu yang semasa rasa babo atau ulama itu perlu. Ilmu berkaitan dengan politik, ilmu berkaitan dengan isu semasa. Kadang-kadang kita kena bina lagi marilah.
benda yang kadang-kadang kita sebagai tenaga pensyarah macam ahli lemah segini, kita diskusi bahawa lah sebagai satu matlamat kita. Kemudian di samping itu ada beberapa kursus lagi. Kita yang baru-baru ni kita kursus dengan pimpinan sekolah. Ke pimpinan sekolah kita ambil mudir sekolah, ambil guru-guru sekolah, mari bincang isu-isu pendidikan kita. Dalam tajuk yang kita buatnya berkaitan dengan membangun pemantapan pendidikan Islam Patani. Bagaimana kita nak bina jati diri pendidikan kita. Yang mana? Sebagai yang saya nak sentuh tadilah, muktamad tahun ni yang kita akan bicara ialah di bawah temanya membangun kelestarian pendidikan dalam memantap jati diri ummah. Dua isu, pendidikan yang berkaitan jati diri. Bagaimana kita nak bina pendidikan yang boleh melestarikan atau boleh kuatkan jati diri ummah tani. Itulah isu utama yang kita akan bincang. Dan lain pada tu insan ni banyaklah yang kita buat yang berkaitan dengan pembangunan ni, selain pada kursus, selain daripada berkaitan dengan forum yang kita sering buat minggu forum online lah kita buat, dua daripada forum wacana insan ni fokus kita ambil daripada tenaga pensyarah mereka cek isu semasa, dan kadang-kadang kita panggil jemput pensyarah atau tokoh-tokoh di Malaysia, Indonesia mari bersama dalam bincang isu-isu semasa yang dihadapi masyarakat kita bersama. Itu cara ringkasnya. Yang pentingnya insan ni merupakan badai akademik lah. Kita fokus kejap akademik. Panggil sahabat bicakan yang menggabungkan para ilmuwan atau ahli akademik petani. Ya. Itulah cara ringkas. Terima kasih pada doktor. Sebenarnya hanya lagi katanya insan ni ngata ada office di mana ke office duduk mana dak. Sekarang ni ada gapo 30 yang mungkin tagih dah. Okay. Buat tengok sini sedapat dengan sedapat untung berbeza ni. Hak ni agak tanya wicakan, hak ni agak tanya ke pimpinan agama. Ni wicakan. So lagi jumpa dengan isu anak muda. Tapi saya nak sedia soalan dulu. We boleh mikir dulu katanya ruangnya yang dua tadi nak keceknya lagu bagaimanakah kepentingan membina ummah. Nak ikut ada semua waktu tubik tajuk mengikut pendapat masing-masing kerana isu masing-masing dan juga sasaran masing-masing. Sebelum ada Nabi Baramzi, selepas ni kita Nabi Baramzi kecek memperkenalkan CAP dulu. Dipersilakan Abang Ramzi. Ya, terima kasih kepada Abang Syarif sebagai moderator. Alhamdulillah, sebelum kita nak ucap, nak kecek, nak mengenalkan CAP pada malam ni ada setengah orang tu besok duk dengar, besok duk berjumpa, besok duk kerja sama dengan CAP dah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang mana saya sudah baca ayat saat ni itu menjadikan satu landasan dalam kita duk kerja untuk membangunkan masyarakat petani. Sebelum kita nak kenalkan CAP, saya ada satu lagi nak beri maklumat kita tahu kerana pada awal bulan yang telah lepas tu kita sudah kehilangan salah satu tokoh tanah air iaitu Ustaz ataupun Acan Wan Idris bin Wahhamad yang mana dia sedang bertugas dan juga siapa saat dan detik Allah Subhanahu Wa Taala sudah panggil ke rahmatullah. Jadi sejak daripada tepat 3 Jun iaitu awal bulan sampai sekarang malam ini kat akhir bulan dah. Jadi itu salah satu mungkin jaksa dan juga pengorbanan dia tu kita boleh main kompak kerja bersama. Sampai di hari ini. Jadi kalau sebut atau CAP ataupun dengan ini adalah huruf ringkas daripada bahasa Mak Saleh. CAP daripada Civil Society Assembly for Peace ataupun Perhimpunan Masyarakat Madani untuk Kedamaian. Jadi kita fokus yang bertujuannya kita fokus kepada perdamaian. Kenapa kita kena kecek tentang perdamaian? Di hari ini tak ada orang nak nafi kata mau kita ni tidak ada masalah. Tidak ada konflik, tidak ada persisihan. Tak ada orang nak nafi. Kalau orang nafi itu maka orang itu sudah tidak jujur dengan diri sendiri dan juga dengan
Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab masalah yang berlaku di dalam masyarakat kita, bukan sebenarnya masyarakat kita ni bukan baru. Dan sudah lama dah kita menghadapi dalam keadaan sengsara dan juga banyak-banyak penderitaan rakyat tu masih diluaskan di bumi tanah. Jadi usaha kita, mungkin Abang Syarif panggil anak muda. Mungkin saya ni wakil nampak muka muda sikit. Tapi dalam jaringnya kita ni, banyak-banyak lagi yang berbeza. Ada anak muda, ada orang tengah dan juga ada orang tua bersama. CAP pada asal dulu kita ada kerja masing-masing badai, masing-masing organisasi dan juga kita mari kira mai kecek tentang masalah di Taning ni, masalah yang berlaku di rumah kita ni, baik jalan Taning Menara Segoro dan sebagainya ni. Kalau kita masih lagi kerja mengikut badai masing-masing, maka susah untuk nak mendapat kejayaan dalam menyelesaikan masalah. Lalu tu usaha kita bagaimanakah badai-badai yang berideologi sama, yang bertujuan sama, mari kira kita setuju ataupun tidak setuju. Jadi proses untuk kita kira tu bukan setahun dua, mungkin sampai 4-5 tahun. Hingga kita setuju kata kita kena gabung, kena ada perhimpunan masyarakat madani. Dalam saat dan masa yang masyarakat masa tu kalau kita kembali ke masa dulu tu, wasa sukar, wasa payah nak ada perhimpunan sesama kita. Kenapa? Kerana itu setinggi buku kita kepada masyarakat, mungkin risiko tu banyak. Tapi alhamdulillah sampai saat dan detik di hari ini kita dapat membawakan bahtera, dapat membawakan perahu CAP sampai di hari ini. Itu ni atau kita bangun, kita lahir, kita kumpul, kita himpun berdasarkan dengan penderitaan rakyat. Dan juga dalam CAP juga, kerja-kerja dia ni ada bahagian pengurusan, bahagian fasilitas untuk memberi kemudahan dalam hal kerja. Dan juga ada bahagian eksekutif ataupun bahagian pentadbir. Dan juga ada bahagian komisi ataupun bahagian untuk kira di segi strategi. Jadi dalam perhimpunan CAP ni ada semua 27 badai. Sekarang di hari ni 27 badai. Lepas tu dalam 27 badai tu dalam undang-undang CAP kita ada bahagi kerja mengikut komisi masing-masing supaya kita menajamkan, supaya kita dapat kira isu-isu yang tertentu dan juga dapat fokus hingga dapat boleh bantu, dapat boleh merubahkan suasana kepada suasana yang baik, suasana yang negatif kepada suasana yang lebih positif. Jadi dalam komisi kita ni ada 8 komisi di hari ni. Mungkin masa depan kena tambah kena gapo tu dalam undang-undang kita dapat ditambahkan. Dalam 8 komisi ni ada komisi HAM ataupun hak asasi perikemanusiaan. Ada beberapa badai yang bertanggungjawab dalam hak kerjaan ni. Kita tengok ada orang kena orang susah orang kena langgar hak. Badai-badai ni lah mendekati dengan mangsa-mangsa yang ada di lapangan. Iaitu komisi HAM, hak asasi perikemanusiaan. Dan juga mereka juga usaha mendorong kepada masyarakat supaya kita kenalkan diri kita, kita kenalkan kita ada nilai sebagai manusia. Dan juga apa yang kita dapat, yang kita boleh mempertahankan hak kita sendiri baik mengikut undang-undang negara, undang-undang antarabangsa dan juga mengikut syariat Islam. Yang kedua ada komisi KAPSO, sosial dan budaya juga agama. Hak ni lebih fokus kepada isu hak sosial, masalah yang berlaku di dalam masyarakat, fitnah-fitnah yang berlaku dalam masyarakat, isu hak agama. Kalau kita tengok peranan penting dalam KAPSO ini, bagaimanakah dia nak menyatukan masyarakat melalui program yang telah lepas, iaitu program Pintu Gerbang. Usaha dengan program Pintu Gerbang ni untuk menyatukan ahli dalam qaryah masjid masing-masing. Walaupun tak begitu seluruh, tapi alhamdulillah pada tahun ni kita nampak gelombang kebangkitan anak muda untuk nak menyatukan masyarakat di dalam qaryah. Kita nampak ada arah positif. Yang ketiga ada berkaitan dengan komisi wanita dan juga perempuan, kanak-kanak. Mereka sangat berdekat dengan kanak-kanak dan juga perempuan, anak-anak yatim kita yang dihindari oleh banyak-banyak di kalangan masyarakat yang rasa takut
Kalau anak-anak yatim kita diwajibkan kita ditutup untuk kena bela nak apa. Tapi anak yatim yang agak orang takut pergi tolong. Jadi ada juga satu badan pergi bantu iaitu Badan Nusantara pergi bantu pergi bimbing anak-anak yatim. Dan juga sebagainya. Bukan sekadar anak yatim saja, bahkan anak-anak pakai miskin pun kita ada bantuan, ada program bela bersama dengan mereka. Ada komisi itu pendidikan. Ada komisi pendidikan untuk bicara tentang isu pendidikan dan juga isu sejarah. Iaitu pihak Bunga Raya sentiasa duk bawa kunjung kenalkan jati diri kita. Ada komisi kesihatan. Kalau tengok semasa Covid dulu tu, komisi kesihatan sangat berperanan untuk maklumat, mendorong masyarakat lebih tahu dan juga lebih jaga diri untuk menghadapi dengan masalah COVID-19 yang telah lepas. Itu adalah peranan daripada komisi kesihatan. Ada komisi politik dan perdamaian. Kita tengok hari ini masalah dan juga isu semasa hari ini sangat tajam. Sangat tajam bagi kita bagaimanakah kita nak pantaukan keadaan dan juga dapat menentukan sikap bagi kita, khususnya bagi badan masyarakat madani, bagaimanakah kita menghadapi. Di hari ini kita banyak isu-isu ASD pun baik isu-isu masyarakat, politik pemilihan pun baik, banyak-banyak isu di hari ini. Semua isu di hari ini kita sedang memantau bagaimanakah kita akan menyikapkan terhadap peristiwa dan juga keadaan yang tersebut, supaya untuk melindungkan masyarakat kita, boleh bimbingkan, boleh lindungkan masyarakat kita. Walaupun kita diri pun tak berat tak tebal mana juga, tapi usaha niat hasrat kita pada asal usaha untuk nak jaga situ. Dan juga lebih komisi sebagainya. Ada lagi semua lapai komisi, dan insya-Allah pada akan datang kita akan lahir komisi ekonomi, komisi sumber daya alam. Kita tengok lepas-lepas hari tu mula ada aksi ataupun ada program kegiatan anak muda dalam saya untuk nak bela memberi perlindungan masyarakat terhadap sumber daya alam. Dengan anak muda kita, orang yang berilmu pengetahuan turun ke lapangan dan bersama dengan rakyat tanya fact, kenyataan yang berlaku di lapangan bagaimanakah, dan juga kita bersama dengan rakyat, bersama dengan kaum-kaum marhai, bersama dengan kaum-kaum yang tidak, suara mereka tu tidak derah, tidak didengar oleh masyarakat. Lalu tu itu adalah peranan kita, usaha untuk nak bersama. Walaupun kita belum lagi dapat kejayaan, tapi hasrat kita ni usaha bagaimanakah kita nak kerja untuk menjadi berkekalan. Kita duk gerak mari lebih kurang 10 tahun. Dulu tu mengata kita tidak pernah buat jariah minta bantu, minta apa. Hanya bagi setengah badan yang dapat ada mampu dapat minta donda, minta bantuan tu, tapi tak begitu banyak. Lalu tu untuk saya pandang wawasan kita masa depan harusnya kita berdikari dan secepat mungkin. Jika kita dapat berdikari, insya-Allah kita dapat tunaikan hasrat, tunaikan misi-misi kita, kerana ini adalah salah satu misi-misi kita, satu amanah. Hijrah kita ada satu amanah. Amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah adalah kita nak pikul penderitaan rakyat di sini. Bukan kita orang pandai, bukan kita orang lebih dak. Hanya kita salah satu orang tanggungjawab bersama. Ya, orang duduk dalam keadaan yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini adalah satu peluang bagi kita, satu peluang yang besar yang juga bukan semua dapat peluang ni. Insya-Allah dengan peranan yang kita laksanakan, walaupun kita tak dapat kenalkan seluruh masyarakat petani, tapi insya-Allah kita akan usaha dengan tabung Bina Petani yang kita akan bincang untuk round 2, boleh kita jelaskan konsep dan juga arah tuju kita pada masa depan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Abang Ramzi, dia sebagai ketua CFC yang kedua. Kerana sebelum Abang Ramzi tu dia ada Abang Mat Aladi ataupun Bung Aladi, yang mana dia sudah jadi mantan lah jadi habis masa dah ni masuk era Abang Ramzi. Mudah-mudahan akan bawa bahtera ya ni, bahtera CFC akan lancar dan laju seterusnya. Itu Abang Ramzi. Sebelum saya nak pergi pada round yang kedua, saya nak seru kepada sedaya pendengar, sedaya penonton semua yang ada di mana, ikutlah di atas bumi ke, di atlet mana pun yang ada dengar suara ni.
nak serulah, gapo nak serunya pakat-pakatlah kalau kita nampaknya account bank di bawah ruang di bawah meja kita ni lah, di bawah cor kita ni, mintalah kita ni cuba ambil telefon deh, lepas tu teragi buka di Tanakan Islam, lepas tu ada tukar banci 5 8 1 1 4 3 8 3 8. Cuba tekan. Aku nak sedekah tu ikutlah. Mudah-mudahan jariah ning, sedekah ning, bantuan ni akan jadi anak kunci syurga kata. Itulah seruan saya kali lagi kepada sedaya pendengar dan sedaya penonton yang mana ada telefon dah tanda. Dah pun buka lu dah. Di Tanakan Islam di akaun namanya 5811438338. Itu tabung ataupun itulah nama akaun bank yang kami sini buat. Kita kongsi semua 3 lembaga untuk buat satu akaun bank. Mudah-mudahan kepada sedaya pendengar, sedaya penonton yang mana ada banci tu wasa nak wis selalu dah. Segera nak wis dah. Boleh wis selalu dah. Itu kepada sedaya pendengar, sedaya penonton semua. Saya lagi round kedua. Round kedua ni soalan saat ni lagu manakah cara bina ummah sekarang ni mengikut pandangan dan tempat duduk masing-masing ni. Yang isu hak ada ni. Kalau insan ni lagu mana? Ataupun macam Faisal nak buat memenuhi lagi? Hak ni ada dah. Kecih tu dulu. Ya. Okey, yang kedua, pada round yang kedua, kalau kita tengok pada tugas-tugas masing-masing masyarakat Merani atau badai-badai duduk kerja dalam lapangan tu, meliputi dah semua tu untuk bangunkan masyarakat kita kepada ke arah kemajuan. Mana sebagai kita ahli akademik sendiri pun, ahli akademik kita bukan kita ahli akademik duduk universiti saja. Kita duduk dalam lapangan juga. Agak satu tugas yang agak terpenting untuk nak khidmat kepada masyarakat kita. Tentulah satu perkara yang agak terserulah pada semua orang lain lagi tak. Kita pakat-pakatlah untuk bangunkan masyarakat. Kalau kita kira masyarakat tani kita ni, kalau kita nak tunggu orang luar nak mari bangun, dia nak mari bangun. Kalau kita tak bangun diri, maka kita lah pakat, itulah tanggungjawab kita untuk nak bangunkan masyarakat kita tani ni tak. Untuk kemajuan. Laginya kalau kita tengok sekarang ni, kita duduk dalam masa globalisasi kan. Masa globalisasi ni bawa ancaman banyak untuk nak jadikan kelemahan pada masyarakat itu. Lebih lagi masyarakat Melayu kita petani ni kaitan dengan agama dah. Kerana kita ni tak boleh pecah daripada bangsa dengan agama tak boleh pecah. Nah, 2 kali benda tu sekali. Maknanya membawa merosakkan kepada kadang-kadang merosak kepada agama kita. Kalau kita tak buat benda kata badai-badai nak kuat atau orang dalam pak kita ni ada kemampuan untuk nak tahan benda tu boleh. Kalau kita tengok ancaman daripada luar pada sosial media sekalipun tu benda banyak untuk merosakkan masyarakat kita kita mesti teguh benda ni. Banyak lagi benda dalam selidik dalam masyarakat kita, hak cik-cik lagi kita kena beki. Waktu kena pakat pada semua kalau yang sepi hak Ramzi dekat kecil ni banyak benda-benda hak duk buat dah sekarang ni, tapi tak meliput panggil berubah lagi banyak lagi. Mana kita nak harap pada nuangan KJS saja tu tak boleh. Kita kena pakat tolong. Banyak kalau kena tolong. Lebih lagi pada majlis agama banyak dah hidup buat dah. Tapi kita pun tolong dia, bantukan dia dah. Tolong kerja mari di antara campur tangan lah di antara dengan majlis agama hak di dalam structure. Kita hak di luar structure. Kadang-kadang kebebasan kita banyak lagi dah untuk nak kerja nak bergerak. Tapi ini kita kerja sama. Kita tak ada kata becek. Untuk tolong mari di antara kita sangat dengan hak dalam structure, dalam kongsang, hak dalam abang apa punam sasna dalam kongsang dengan luar kongsang dah. Atau masyarakat tu satu unik. Bagi masyarakat Melayu ni, hak luas struktur ni kadang-kadang besar juga. Kalau kita tak ada tilik, tak ada mari doli, tak ada mari akad demo tu, biar di satu benda hak kita tak berdolim saya ke dia dah. Mana kita boleh pupur dia, boleh buat dia akad darah dia, buat dia death semasa. Makna ni lah kepentingan masyarakat kita. Untuk kita nak bangunkan kita ada tuju untuk nak bangun tanah air kita, untuk bangunkan taning negeri tu tepat kita ni dah. Untuk jadi satu masyarakat yang agak kata maju standard dengan orang lain. Kalau kita tengok masa kalau ni statistik 3 wilayah ni duduk mana? Hujung-hujung kita duduk. Maknanya kita duduk hujung-hujung tu. Kerana kita duduk hujung-hujung? Kerana kita duduk hujung-hujung. Itulah maknanya kurang kemajuan tu kita kurang situ. Hak ni lah pentingnya. Kajian lama dah dia duk buat. Kerana apa tak boleh hakik naik tinggi. Inilah hak ni kita menapung ni. Hak kita nak tolong, nak bantu ni masyarakat kita. Tiap segilah ekonomi besar baik.
Ya. masyarakat pun baik, sosial baik, atau pendidikan pun baik. Semua benda ni penting juga pada kita. Ya. Kita kerja semua ni meliputi semua benda tu. Makna kita bukan buat kerja semua, cuma badai kita berlain ni. Maka badai wanita dah, badai orang pemuda, badai orang bahagian akademik, bahagian orang tua, bahagian untuk guru. Maknanya semua hak kita gabungin tiga ni meliputi dalam masyarakat kita. Ya. Sekarang kalau kita tengok pada ni dah. Kerana hak jakis tu kalangan tok guru, kalangan orang tua dah, kalangan orang atas masyarakat. Jadi bimbingan untuk kita. Kita nak putus tok guru tak boleh juga, kita hendak selama sekali dengan dia. Sebagai panduan bagi kita untuk nak pergi masyarakat ni, bawa masyarakat ni selamat dunia dan akhirat juga dah. Kita bukan sekadar dunia, kita hidup ni kita ni yakin kita hak abadi kita, hak kekal kita akhirat dah. Maknanya benda tu ada penting. Tapi dunia pun kita kena boleh apa panggil bersepenuh juga dalam dunia ini. Nah, tak boleh orang pelekeh kita. Nah, tak boleh orang pelekeh kita. Mana kita kena pakat-pakat untuk nak maju benda ni dah. Tu satu ancaman, satu benda yang agak kata kita kena pakat-pakat kerana kita nak akak daripada kita di bawah tu akak nak tinggi. Nah, terpakat kita pada semua dah. Sakleh ni apa? Bina ummah Cang. Bina ummah. Masuk dalam program tu, masuk dah. Akik ummah bawah ni naik ke atas tu. Mana atas dah untuk bina ummah dah. Satu lagi saya rasa dah. Tak apa Cang, kuat pula Cang. Tak apa Cang. Lupa berkecek banyak lupa. Jadi satu lagi saya agak kata rasanya folk kita sini ada kemampuan. Ada kemampuan untuk nak bangun, nak bina. Kalau kita tengok pada Insani sendiri lah. Insani meliputi daripada pensyarah universiti dari segi tiap bidang. Pada ekonomi pada politik pada, bagi sastra bahasa pada, bagi IT pada. Maknanya melema ni hak duk kerja dalam Insani ni, hak dalam pensyarah universiti ni, semua tu bukan duk ngajar saja. Mereka tu praktikal juga. Nampak patiba ada. Lebih lagi segi ekonomi kita. Nah, ada dengan orang duk kerja di iBank pun ada. Nah, maknanya pengaruh di iBank pun ada juga dalam anggota Insani kita. Akhirnya acah nak ngajar bahagian ekonomi pun matang juga bahagian ni. Maknanya dia duk kerja dalam lapangan juga. Maknanya kita sedia untuk nak bakat-bakat nak pakatkan taraf kita. Itu sebahagian bahagian ekonomi. Nah, bahagian politik pun sama. Bahagian politik kalau kita tengok ni cabaran yang besar kita lah ni. Bahagian proses pengundian. Proses pengundian kalau kita tak ada buat persiapan bagi rakyat kita. Apabila siapa satu tahap, apa ikut apa nak jadi tahap ada proses pengundian. Persiapan apa rakyat kita tadi ni? Apa persiapan kita? Lepas tu kalau misalnya otonomi, misalnya kita kecek dalam klub rata manusia lah dah. Otonomi pun duk letu lagi dah. Kalau otonomi, kalau gapo sekarang pun, kalau pemilihan puas, kalau apa pun sekarang, apa persiapan kita untuk nak tanggap benda tu? Walaupun pilihan puas, kalau kita tak ada persiapan, dah apa kita ada perubahan apa bagi masyarakat kita? Tak ada gapo boleh. Hak tu lah. Makna persiapan benda ni penting juga bagi rakyat tani kita ni untuk buat persiapan. Benda hak nak mari akan datang. Kenapa dah kalau KJS Karela ni dah. KJS Karela ni apa dorong kat tu. Pergi kepada nak kacak anak. Nah, kan itu decentralized. Nah, decentralized makna nak itu apa? Kepada rakyat amanat kepada rakyat banyak sikit. Makna benda ni satu peluang agak kata orang kita ni ada sahih banyak dalam ni. Nah, dalam pengusaha dalam negeri kita dah, tempat kita ni. Itulah satu peluang yang bagus. Kita kena buat benda ni. Itulah. Saya bawa tajuk ni kerana nak royak atas pentingnya kita kena bangunkan umat. Nak buat sedia untuk nak masa depan. Tu. Persiapan itu penting. Ya. Ini pada sebenarnya isi banyak. Buat ramai mai keluar di kopak terapi ni jadi turun sikit dah. Wajibnya cepat kena kecek dah. Apa yang sobat Cang? Itu aku lupa ni Cang. Dah, seterusnya kita pergi pusing kepada Jakif. Jakif ada wawasan lagu mana dalam nak buat perancangan membinakan ummah. Sikit dah. Kita ni saya ingat doktor. Dah. Bahasa Arab dia kata ummah. Dah, bahasa Arab tu ummah, tapi bahasa Melayu ni rakyat lah. Dah, sebab Nabi besar tu ummati kerana Nabi kecek Arab. Kalau Nabi berkecek Melayu juga rakyatku gitulah dah. Berartinya soal kita ni kita nak buat gapo tek? Nak bina rakyat kita tu lagu mana? Dalam perspektif, dalam pendapat Dr. Abdul Halim. Tu sikit. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pengerusi sekali lagi.
Jadi yang kedua ni dah masalahnya kita nak buat lahana dah. Bina ummah kita ni. Sebelum daripada situ tu dah kita cuba tengoknya gapo tu berlaku dalam masyarakat kita. Dah. Jadi pada isu sekarang ni kalau tengok 20 tahun 30 tahun dulu tu tak ada isu mana. Tak ada isu mana semakin hebat pada tahun ni. Dah pada zaman ni. Sebab zaman ni kita duk zaman globalisasi. Bila globalisasi ni membawa kita tu tak tahu arah dah. Globalisasi ni tak tahu arah atau nak pergi ke mana. Sebab kita kalau dengan dasar Islam kita tu rasa semua moden dah. Kita ni modalitas dah ni. Tapi kita make hak demo tu modernisasi hak demo ni, kemodenan hak demo masuk jadi global hak kita hingga kita tak tahu arah. Maka situlah timbulnya banyak isu dalam masyarakat. Isu fitnah, isu kok ni masalah khilafiyah akid. Maka situ banyak-banyak isu tu. Batuk guru, baba-baba tu email dia buat gapo mau kita. Jadi mau kita ni sekadar hak zaman dulu kita ngajar boleh. Kita ngajar boleh dulu tu, ngajar masalah berlaku gapo pun ni tak ada. Maka duk situ tu sehari demi sehari tengoknya orang baru ni makin jidik. Orang baru ni tengok siapa kok numpa kok tu ni. Jadi baba-baba sebab tak ada. Ustaz dan sebagainya dia tak ada nak hamat teknologi tu. Hingga situlah isu timbul kau makin banyaknya situ tu tak boleh duduk rahbat ni. Kita tak boleh duduk rahbat ni umat kita di khususnya di Tani dan juga seluruh lah. Kalau tengok masalah globalisasi lah ni. Habis situlah kita pentingnya kita nak buat lahna nak umat kita faham sungguh di segi agama. Makan sungguh di segi agama ni. Dulu makan tak? Makan. Kalau tengok dalam 30 tahun dulu tu Tok Guru kata gitu tak ada biata. Gapo dah? Keberkat tu pada masa tu alhamdulillah. Kerana kita masih lagi mewarisi budaya-budaya dulu hingga roh keberkatan tu kepada generasi pada masa tu. Tapi learning cuba kita tengok. Banyak learning kalau waktu baik satu isu tu kadang-kadang minta maaf lah. Baba-baba pokok tu tak ada dengan hak demo dengan bentuk politik. Gaduh tanya isu nampak biasa kita jawab tu bentuk politik hak demo. Maka situ tu kita kena bina ummah ni kena widah berlaku. Kena widah berlaku barulah tak ada halau bela ataupun kacau bela dalam masyarakat. Maka kepentingannya kita kena mula daripada sini. Kita kena ambil daripada kepahaman dari segi agama yang sebenar betul tak sewi menyeleweng. Menyeleweng mana ni? Maksud dianya khilafiyah. Jadi banyak khilafiyah tu kita dipertikaikan. Sebenarnya, baba-baba mak kita dulu tu tak ada sekecek masalah khilafiyah. Sebab kalau kita kecek dengan orang awam ni, dia tak ada. Masalah khilafiyah ni dia ada pada orang tertentu, dia tidak. Yang tidak bukan masalah gapo dak. Yang tidak ada hanya tak sewayak sebab demo tu tak siapa. Kalau sama Tok Guru kecek khilafiyah, ya ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Tapi kita ni orang awam. Orang awam ni kecek isu wak khilafiyah hari ni dengan benda tak tahu, hak tulah jadi masalah dalam masyarakat. Habis itulah di sini ni rasanya kita kena kepentingannya nak bina ummah untuk siapa tujuannya tepat yang murni. Gapo? Iaitu aman. Kita nak diaman sama kita ni. Kalau duk ini, mari baik ana punya tak ada aman. Sebab ni kata gini, ni kata gini, tak ada. Habis itulah hari ni kita cuba buat. Dan kita bina ummah dulu, faham dari segi agama dulu, ada persatuan. Cuba kita tengoklah ni, alhamdulillah syukur juga. Kita boleh timbulnya persatuannya beberapa cangwak, beberapa wilayah. Persatuan Tok Guru, hak kita ni Syekh Daud, hak buat situ, ada. Hak tu kita kena syukur. Dulu ya tak ada. Tapi bila mari Tok Guru kata sedar, kita tak boleh duk. Masing-masing dia mari buat persatuan situ. Dalam hal tu pun, ya banyaklah orang benda baru ni. Hak tu hak ni maka pentingnya kita nak buat ummah kita faham dulu. Kemudiannya kita marilah bina pada hak yang bawah. Maka itu tanggung bersama daripada hak bawah tu khususnya pada Imam Khatib Bilal lah. Kita ada jakih ni jadi tanggungjawab. Bila isu ada dalam masyarakat, kita lah ni bakat pejam mata. Bakat pejam mata, nak buat kan, kita tak ada kuasa. Dia tak boleh sampai situ. Learning ni dia tak boleh kata tak boleh tak ada kuasa, tak boleh tak ada kuasa.
Walaupun kita tak ada kuasa, sebab dalam hadis tak nak baca ni, Baca tak bakat puas sikit. tahu belaka ni. Bakat tahu belaka, pia tengok mungkar ni kena tegah. Nah, waktu tegah tu jalan kuasa. Kalau kita kuasa dengan tangan, terus pergi. Kalau kita tak ada kuasa dengan tangan, cuba nasihat. Kalau tidak kuasa, ni hati tak ada. Tapi waktu, Rasulullah kata, wa'ad aful iman, suk-suk lah. Doa Suk iman. pagar lah. Jadi situ tu, kita nak ayat atau kita tak ada rela. Kalau tanya learning, masyarakat learning ni, masalah ummah kita dah jadi, pokok tua ni kita tahu belakang dah. Kita tak rela. Tapi corak mana kita nak boleh tegah hati. Maka daripada situ tu, kepentingannya bersatu. Dan kepentingan bersatu, maka salah satu daripadanya satu pilih. Pilih jalannya, kita ada dah beberapa satu. Tapi pilih jalannya, kita ada jaringan Jakif ni, tujuan situ dah tu. Tujuan menyatukan untuk selesaikan masalah yang berlaku dalam masyarakat. Kerana dalam Jakif ni ada baba, ada imam khatib bilal, ada ustaz dan sebagainya. Kita boleh dengan isu-isu masyarakat, kita mari bincang bersama untuk membinakan ummah yang berkualiti. Learning ummah kita learning ni kalau nak tengok ni betul-betul nak baca Fatihah tu tak kena. Payah nak pergi pada situ. Sebab apa? Tak ada masa. Masa dulu 20 tahun dulu pakat ngaji Quran, alhamdulillah. Learning pakat ngaji qiraat, cuba tengok di sekolah yang dibuat ni. Bukan nak itu tak nak ayat atau hakikat sungguh. Habis itulah kita kena bina, kita buat baca boleh. Siapakah we masuk pan ni? Learning kita tak ada dah kata baca we boleh Fatihah. We boleh Fatihah masuk dalam jaga roh kita. Hak yang pentingnya di roh tu. Kita we buat pokok-pokok ni tak ada benda lain. Sempurna, malaikat roh sempurna, jasad pun alhamdulillah. Comel. Habis itulah hari ni satu bina ni yang tak nampak. Kita nak buat bina petani yang tak nampak. Cabaran bagi kita roh 3 ongkos ni. Tapi nak ayat atau kalau kita sungguh. Kalau kita sungguh bakat-bakat sikit sebanyak sore dalam kampung, kita mari cuba tengok atau orang yang nak sanggup bina duk mana. Tok guru hak nak bina cuba pergi tengok 40 23 ni ada gedak. Orang yang ada kecil atau nak bina tak kira lah bisyakan ke apa tu, cuba kita tengok atau tepat kita nak infak, kita nak bina roh ni siapa lagi kita. Kes sekadar kita duk lafaz atau kita nak bina, kita nak bina. Tapi bopiye siapa fuye tu bakal demo. Waktu tak saya dah. Jadi hari ni kita tak boleh duduk situ dah. Kita kena bina ni pakat gi. Pakat gi. Hak mana tak molek 2-3 ongkos ni. Jalan tak molek, kita pakat goyah. Hak tu hak bina masyarakat yang sempurna. Supayanya nak masyarakat petani kita ni makmur, aman, damai. Alhamdulillah. Wasa sepuluh sipu dah je kecil hak ni dah. Wasa pun dah. Kerana kalau tengok konsep hak Jakif ni, yang satu yang mula utamakan dispehe. Mari dispehe tu mari bersatu. Mari bersatu sepakat dah ni dah. Lepas tu setujuan searus kau nak pergi. Berartinya kalau tak kena kita ada sistem grading bersama, bina bersama. Tapi yang paling kena cocoknya hari ni saat pembina kena bina. Tapi hari ni projek banyak bina partner ni dah. Tapi kemungkinannya pembina tak kena tepat. Kadang-kadang hasrat bayar pemerintah itu yang lain ni kena pembina bangun ni. Habis tu banyak-banyak lah bangunan tu banyak. Pun molek. Tapi pun jalan ni saat-saat lain orang petani ni perlunya bina roh. Bina rohani sungguh, jiwa sungguh. Itulah apabila roh nadi gerak, maka akal dan fikrah pemikiran petani pun akan hidup. Tajir koyo ni dah. Seterusnya nak pergi buat lagi dah. Tapi nak buat itu ingat agak sedar penonton ni. Lagu mana? Ingat agak ingat hak account bank tu lah. Dah bakat-bakat lah. Ibu dan bapa semua kita bakat-bakat lah, kita bagi bersama ataupun transfer bersama di tanakan Islam tu buku terosak tanakan Islam melalui nama 581 143 8338. Itunya aku anak kunci syurga. Mudah-mudahan kita akan boleh bersama. Seterusnya konsep pembina bagi insan ni. Lagu mana pembina ummah bagi konsep insan ni dan secara insan ni ada tu. Okey, terima kasih kepada Syarif kerana insan ni kita ada tema gerak kita iaitu insan cemerlang masyarakat gemilang. Manusia yang kalau kita bina manusia yang cemerlang, tapi saya rasa cemerlang ni bukan kata satu bidang saja. Setiap bidang kita mahu. Khususnya kita fokus ni sebagai ilmuwan kita fokus pada pendidikan. Sebagaimana yang kita maklum ayat yang pertama yang diturun
adalah al-iqra, so baca. Saya apabila kecek tentang pendidikan sering saya bawa ayat ni iqra. Lah, di sini iqra tu baca. Ulama mentafsirkan ayat ni berkata baca dengan mata saja. Baca dengan apa dia? Dengan pemikiran, baca dengan otak. Nah, sebab tu kita sering jumpa dengan baba-baba. Lah, dia seperti mana yang kita buat kursus kepada pimpinan agama ni, kita kata pimpinan agama lah ni bukan semata pandai baca kitab saja, tapi kena baca wakil realiti masyarakat, perubahan masyarakat, seperti yang sebut oleh Ustaz Zahlim tadi lah. Kadang baca kitab saja, nak fatwa hukum, tengok keadaan kenyataan masyarakat pula, wakil realiti masyarakat dan perubahan masyarakat. Berartinya di sini perlu kepada pendidikan. Perlu kepada pendidikan, lebih-lebih lagi pendidikan yang boleh binakan ummah dan jaga jati dia. Jaga jati dia. Kita kecek jati diri, bukan kata kita nak jaga, bukan kata kita nak tutup diri, tapi kita nak pergi ke depan. Tapi di samping kita pergi ke depan tu, kita kena jangan tinggal hak belakang. Kalau istilah al-wasatiyah dan yang disebut Qardawi itu al-jam baina al-qadim as-salih wal jadid an-nafi'. Pendidikan yang kita bawa ni pendidikan yang himpun di antara benda yang baru, yang molek kita ambil benda baru, teknologi molek kita ambil benda baru, tetapi di samping kita kena jaga warisan kita hak molek as-salih, kena jaga. Tak senyap kita bawa kemajuan maju akhir sekali maju tubuh badan saja, maju bangunan saja, tapi kosong di roh. Itu yang kita takut lah ni sekolah kita lah ni lah. Maju tewah maju ni, tapi lupa di roh, lupa iman, lupa keyakinan, bina jati dia lupa. Sebab inilah apa yang kita bawa di insan ni sendiri. Tahun ni kita fokus kegiatan misi kita terhadap pendidikan. Kerana kita bimbangnya kalau jatuh runtuh pendidikan kita ni, kita habis. Benteng yang paling penting adalah pendidikan. Sebab tu kalau kita baca sejarah kerajaan Abbasiyah yang bertegak 500 tahun lebih, selepas pada hancur, jatuh, diserang oleh Mongol. Sistem politik hancur, sistem kerajaan hancur, ibu kota Baghdad hancur, dibakar oleh orang Mongolia. Tapi mengapa Islam bangkit lepas pada tu, bangkit semula dengan cepat mungkin. Sebab sistem pendidikan wakaf dah bergerak. Walaupun kerajaan hancur, tapi di samping tu ada ulama-ulama, wakaf, sekolah-sekolah, pondok-pondok masa tu lah. Sistem awqaf gerak bina manusia semula. Tapi kalau sistem pendidikan hancur juga hancur. Seperti yang berlaku di Spain. Kerajaan Spanyol, Islam itu bertapak ratus tahun di Spanyol. Apabila sistem politik kerajaan hancur, sistem pendidikan hancur habis. Ingat tak ada sakut selala ni. Itulah yang kita bimbangnya sistem pendidikan kita lah ni. Kita pergi ke depan, takutnya kita lupa jati diri. Dan sebab itulah salah satu daripada fokus misi yang kita bergerak ni adalah misinya bawa pendidikan yang maju, bangun ke depan, tapi pasti kena jaga jati diri. Bina amanah. Saya kalau sering saya kecek pergi turun kepada murid-murid sekolah ataupun ustaz-ustaz, saya kata amanah pendidikan itu merupakan merupakan amanah yang paling penting. Bukan kerja, panggil risalah tu. Risalah yang perlu sekolah mesti jaga lah ni. Dan kalau kita tak jaga macam ni, maka hancur. Kerana benteng politik kita hancur dah. Benteng duk jaga ni, benteng pertama jaga budaya, sebab benteng pendidikan jaga budaya. Benteng salah satu benteng duk jaga bahasa pendidikan. Kalau sistem pendidikan hancur, maka kita 10 tahun 20 tahun hancur. Tak ada tempat lain. Sebab itulah dalam bina petani yang kita bawa ni, bina ilmu dah, di samping tu bina ekonomi. Sebab itulah kalau kita tengok dalam ekonomi kita nak bawa dah, kerana kita badai kebajikan masyarakat, badai rakyat ni, kalau kita tengok kita tak ada sumber keuangan yang tetap. Mari pada kita sendiri, insan ni sendiri ni sejak pada tumbuh 2017 sampai ni
kita berak sewa bilik ni berak di atas duit sendiri. Kita we ilmu lagi lah. We ilmu, we kadang-kadang we ilmu dan juga we duit. Lah, berak di atas apa dia, di atas pengerben ni. Nah, semoga kita rasanya semoga dengan apa yang kita dah bina, nah, walau sikit sekali, tapi jikalau kita niat yang baik tu, ia akan timbul keberkatan. Tak banyak. Lah kita beri tapi hasilnya keberkatan nampak. Sebab itulah usaha rencana yang kita buat ni 2 hari ni, bina ilmu, bina ekonomi dengan tabung tadi. Tabung yang kita bawa arwah ni nak bawa kepada masyarakat kita ke arah yang mardatillah. Jaga identiti lah. Jikalau perlu pada kerjasama setiap pihak lapisan masyarakat. Lah. Sebab tu dalam ayat Quran Allah Taala firman-Nya al-mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Orang mukmin dan mukminat bela pergi mari. Ayat satu lagi wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Orang yang bukan Islam tu dia bela sama dia. Innaz zalimi ba'dhum awliya'u ba'd. Orang zalim dia bela sama dia. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara ba'dhum awliya'u ba'd. Orang Yahudi Nasrani dak bela sama dia. Berartinya bila kita nak buat ni hak rancangan orang beriman rancangan sama sikit kena bela di antara kita. Supaya kita berdikari di segi ekonomi, berdikari segi pemikiran, bawa arah yang kita kehendak. Kalau kita tak berdikari segi ekonomi, kita rasa kita nak pergi gerak jauh, lambat lah. Lambat. Kalau ambil benda dia mawi, akhir sekali kita kena tunai apa yang meminta. Hari ni mereka wira kita, esok meminta pula. Lah, sebab tu kita rasanya perlu pada berdikari melalui tabung ni lah kita akan bawa nak uruh lah ke arah yang kita mardatillah lah. Sebab itulah semoga dalam wacana malam ni lah, wacana sebagai langkah pertama mula-mula sekali. Lah, bicara ni insya-Allah kali lain wacana deh. Wacana. Ya. Bicara kita dah. Bicara kita. Ya, wacana deh. Itulah. Ya. Terima kasih kepada Dr. Ta daripada Wakil Insani. Kau jelas pasal ni. Kau sedap ni dah. Yang paling saya tengoknya 2 perkara hak nyocok, iaitu untuk nak kuatkan suatu bangsa, dia kena kukuh dalam tu dah. Dia kena pendidikan. Berarti saya besar tanya surat satu pucuk, kalau bangsa mana diutuh bangsa tu sebab peperangan, maka bangsa tu akan bangkit awal dengan penuh-penuh semangat. Tapi kalau bangsa mana yang utuh sama sendiri, bangsa tu akan hilang bakal. Lalu itulah kalau kita nak tunjuk katanya bangsa Melayu Patani tak ada lagi, kita kena usaha-usahalah pakat bina bersama. Seterusnya benteng. Benteng tu penting. Kalau turut sendi mau kita pun benteng tu berlaku ni. Benteng istana pun molek, benteng tu pun molek. Hancur dah. Benteng tadika pun kat hancur dah. Benteng pun nak pergi dah. Benteng atau email pun nak serai rapat dah. Benteng gapo yang tak boleh serai lagi tu, benteng akli kita tu kena usahalah banyak cari cara untuk jaga benteng-benteng tu. Sebab akal, kalau nak kuatkan benteng akal kena melalui ilmu. Itulah kita konsep itunya, kita nak menguatkan kepentingan ilmu-ilmu. Bahkan kita ni dulu digelarkan serami Mekah. Kerana kita dulu kiblat ke Mekah. Takut lain kita tukar serami dah. Itulah kita takut waktu tu. Mudah-mudahan kita akan jagalah serami Mekah kita dulu teruskan lagi. Seterusnya kepada Abang Ramzi suka tu. Tambah sikit. Berkaitan dengan Kau sedap tu. tak apa lagi lah. Tagi. Seterusnya kepada Abang Ramzi. Ya, terima kasih. Dah. Soalannya, pertanyaannya. Pertanyaan dia tah bina umat dalam konsep lembaga CAP. Baik dah, terima kasih kepada pengurusi, moderator. Sejak lebih dah kita nak bicara ni. Ya. Boleh kacak lagi? Boleh. Tak, itu dah. Kita ke 10 tu putih. InsyaAllah. Jadi, Alhamdulillah malam ni sebagai malam pertama yang kita bicara, kita kacak. Besar-besarnya kita mengenalkan. Mengenalkan diri kita kepada masyarakat. Umumnya. Kalau berkaitan dengan konsep ataupun pemikiran ummah. Saya tengok di sini mengikut ayat suci Al-Quranul Karim yang disebutkan dalam Quran ni, banyak disebut tentang ummah. Satu ayat yang saya ambil jadi pedoman dalam hari hijau sampai di hari ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim.
Jadi kalau tengok ayat yang saya baca saat ni, Allah menjadikan satu ummah. Nah, menjadikan manusia ni Tuhan jadi. Nah, satu ummah. Dan juga ada satu ummah ni menyeru kepada kebaikan, menyeru orang kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat molek, dan juga mencegah, menjauh, royak, cegah, lari. Siapa khabar kepada orang jauh daripada benda-benda mungkar, benda-benda yang melahirkan fitnah di dalam masyarakat. Dan Tuhan ayat kata, golongan inilah, ummah inilah yang dapat berjaya di dunia dan juga di akhirat nanti. Ni itu misi pembangunan ummah ni bukan biasa. Ni salah satu karamah, salah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala jepuk awak-awak kita, jepuk awak-awak yang orang sanggup nak bimbingkan masyarakat, sanggup nak kecek tentang persoalan, pertanyaan, permasalahan rakyat, masalah ummah. Ni adalah kemuliaan yang Allah bagi kepada orang yang sanggup nak bela, nak bimbing agama Tuhan melalui kerja-kerja ummah. Orang semaya biasa ya, basic kerana itu adalah rukun Islam. Yang diwajibkan oleh setiap orang Islam. Tapi belum tentu lagi orang Islam sanggup nak bawakan misi ummah. Sepohok Dr. Len dok sebut ada awal tadi. Kecek amrul ma'ruf piye pelaksana? Apakah demo dulu? Jadi hak ni adalah sangat kerja yang kita nak set baik. Alhamdulillah yang Allah Subhanahu Wa Taala jepuk kita ni dok dalam kalau gulungnya orang yang menyeru kepada kebaikan. Itu salah satu nasihat yang besar. Dan juga menyeru kebaikan dia ni buat benda molek. Jauh daripada benda hak tak molek. Iaitu ajak manusia kepada menyembahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lain tak bukan hidup kita di atas muka bumi ni untuk nak mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah satu kemenangan yang terbesar bagi kita di hari ini. Walaupun kita duduk dalam keadaan situasi, kondisi manapun, kalau kita jelas niat kita untuk mendapat keredaan Allah, maka kemenangan duduk bersama dengan kita setiap detik dan juga setiap masa. Kalau kita tengok tentang satu ummah nak jaya, nak kukuh, nak besar ataupun nak mundur, saya setuju dengan Dr. Len dan juga Dr. Tah duk sebut saat ni. Sebuah bangsa, sebuah masyarakat, sebuah ummah nak jaya tak jaya, ya kita kembali ya sistem di dalam masyarakat tu penting. Kalau kita tengok dah ni, sistem pendidikan sangat penting untuk membuahkan anak masyarakat jadi maju ataupun tidak maju. Kita tengok sistem masyarakat. Kalau sistem pendidikan dalam masyarakat kita ni hasil kukuh kuat, saya rasa apa? Bagaimana uji cabar pun kita dapat menghadapi. Karena apa? Karena sistem pendidikan kita kuat, kita gagah. Kalau kita tengok sistem pendidikan, sekolah bukan sistem yang utama dalam hidup satu orang manusia yang beranak mari atas muka bumi ini. Sistem yang utama adalah sistem pendidikan dalam keluarga. Lepas tu kita tengok dia hari ni, sistem pendidikan keluarga. Berapa keluarga yang mampu untuk mendidikkan anak, menjadikan anak yang soleh dan juga anak yang solehah. Mendidikkan anak menjadi anak-anak benar-benar maju, benar-benar bersama, berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang keluarga tak mampu. Masa nak wikut anak, masa nak wikut orang dalam keluarga tak ada. So akhirnya kena kirim anak kepada demo untuk bimbing. Akhirnya, kalau demo bimbing dekat dengan Allah, Alhamdulillah. Tapi kalau demo bimbing tak begitu baik, maka wa na'udzubillah lah kita. Jujur dan pembimbingan. Itu sistem yang pertama. Lepas tu kita tengoklah sistem keluarga kita dia hari ni. Syarif duduk di majlis kan, satu lagi kerja kan. Lupa wayang. You sakut pau habis. Kalau kita kecek han ni. Seolah cerai, seolah tanggungjawab suami isteri. Kita banyak lagi kekurangan. Tanggungjawab masing-masing, hak dan juga tanggungjawab. Semua kita duduk dalam keadaan kekurangan. Masalah habis, kita kecek masalah masyarakat. Bawa kita mari teliti. Inilah, hak ni satu hal yang ni. Tapi ni adalah hal yang penting, hal yang utama yang dapat mengembangkan manusia menjadi manusia yang baik, menjadikan masyarakat yang baik. Satu. Setelah mana sistem keluarga kita dapat bina, dapat membuat kita sistem tu sehat. Sistem pendidikan. Kalau kita nak lihat kampung, masyarakat kita alhamdulillah orang tua dulu mewariskan satu
sistem yang agak baik. Boleh sampai kita jati diri kita dia ni boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, boleh ngaji Quran, boleh baca surat. Karena ini sistem ini. Sistem di rumah ke apa? Sistem sekolah Melayu, sistem sekolah tadika. Cari ya dah dia ni. Sekolah Melayu pun tak begitu gagah mana. Banyak seringnya masuk dalam sekolah. Sistem qiraati. Hak tu duk ditapak di lapangnya kita dah. Lepas tu kalau kita baca di sel kecil kali di lapangnya, masuk sekolah pendidikan. Lepas tu sistem lingkungi tu. Suasana dalam masyarakat. Kalau pergi kepada kampung, suasana masyarakat. Kalau dalam masyarakat satu padu, benda mungkar nak masuk masyarakat tu payah sikit. Kalau satu padu, ada bakat duk kira cara, bakat duk tengok, bakat duk pantau. Tapi kalau masyarakat pecah belah, lepas tu kembali kepada dia gini. Sebab kita tak dapat bina kesatuan di masyarakat kita, buat masalah tu mudah masuk mari. Mudah serai kita. Ikut nak serai di lubang mana. Di hari ni tidak ada kawasan selamat dalam masyarakat kita. Bukan sepuluh syariat tadi je. Kalau kita tetapkan iman kita, alhamdulillah, itu adalah kawasan selamat bagi kita. Duduk dalam hati kita ya kawasan selamat. Benar kaya pak, benar kebenaran ni tak ada. Dia kata, kawasan pondok ni selamat di hari ni tak ada. Tak boleh masuk. Tak pergi pintu sekolah. Masuk melalui udara. Di hari ini. Lalu tu, saya tengok, dalam pembangunan manusia, kita kena menyedarkan masyarakat. Dan juga, nak buat bagaimana, masyarakat tu aksi bersama dengan kita. Sudah sedar, sudah tahu, dan juga bekerjasama. Bukan suruh kepada mana pihak dah. Kena sanggup bergandeng bahu, sanggup bermujahadah bersama. Kerana soal rakyat ni adalah soal kita semua. Bukan soal kepada siapa sahaja dak dia hari ni. Itu sebagai tanggungjawab kita juga. Tuhan akan tanya kita. Lalu tu, kalau kita kecek dah hari ni. Kita tahu rano ni mau kecek di tajam, di gapun. Tapi nak kata, ini adalah masalah masyarakat. Kita kecek bak tabung. Ni salah satu cara untuk kita nak mengatasi. Kalau tengok dah ni banyak tabung-tabung kita duk usaha duk bangun kok di lapangan, di rumah, kok kapung-kapung gapo banyak duk minta jariah tak gapo tu. Tapi di hak kita ni kita belum lagi nampak bina Tapi kita fokus kepada dalam nak bangunkan bina manusia, nak bina masyarakat. Kita tengok dah ni kita duk baca sikit ya saat ni. Kalau ibarat dengan cara bomo nak pubak masyarakat kita dah ni tak ada kita nak mari pubak saja. Sebab pubak ni duk dilakuh yang ketiga dah. Untuk nak menyelesaikan masalah dalam masyarakat kita ni kena kembali kepada awal. Iaitu bagaimana kita nak mempromosikan masyarakat, nak menyedarkan masyarakat, nak dorongkan masyarakat pakat-pakat bersama. Setelah mana masyarakat tahu, sedar, kita kena tahan bersama. Barulah kalau kita tak gagah sungguh masyarakat kita, nyakit masuk dalam masyarakat kita dah, nyakit masuk dalam tubuh kita dah, baru kita berubah. Kita berubah dah yang tiga dah. Tapi kalau tengok dalam negeri banyak hospital orang ramai, maksudnya kerja dorong, kerja teh tak berhasil. Lepas tu kalau tengok masalah masyarakat kita banyak, mana tu kerja dorong, kerja teh kita tak hasil. Itu menjadikan satu kayu ukur bagi kita. Lepas tu soake boleh jadi penyakit dah. Kita nak poleh pula masyarakat guano. Bina petani kita ni bukan sekadar tu bila satu dah. Dalam keadaan duk gidah-gidah ni, bila satu pun kena bila, hak poleh pun kena buat. Kena belaka. Jadi kita kena itu belaka tu. Jadi kita kena bukan tu sebut tak bina kita bila satu kekawak dak. Hakikat kenyataan hak penyakit kita kena pubat, hak hingga dah kena poleh. Untuk sembuh mula. Lepas tu hak tak jadi lagi tu kita kena menyedar. Kena tahu, kena aktif, kena jaga. Dan juga nampak penyakit nak masuk dah kena tahan boleh. Itu saya rasa apa kalau masyarakat kita ambil konsep ni diguna, saya rasa apa insya-Allah kita dapat menghadapi semua uji cabar di dalam masyarakat, baik dari sekarang dan juga masa akan datang. Kerana bagi kita ni saya tak bimbang masalah yang mari daripada eksternal ataupun masalah luar serai mari kita jika kita kuat. Jika kita kuat, jika kita sedar, jika iman kita tetap. Sebab bagi orang yang beriman itu adalah peluang besar bagi kita untuk kita nak mendekati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kita
benar-benar beriman ataupun tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu tu insya-Allah, nah dalam bina patani kita benar-benar niat untuk membangunkan syiar Islam, untuk membangunkan amanah, memikulkan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bina patani inilah kita sedia, kita gerban apa saja yang kita miliki kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan supaya Allah Subhanahu Wa Taala tu menambahkan semangat kita untuk infak kepada jalan yang sudah teladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu infak fi sabilillah. Saya yakin kata kerja yang kita dak buat dah hari ni adalah kerja fi sabilillah. Nah, setengah orang guna alat senjata apa tu terserah kepada mereka lah. Tapi bagi kita ni infak kerja fi sabilillah kita ni, kita dak kecek tentang yang Allah suruh, yang Nabi sudah contoh. Kita dak laksana hatu dah ni. Insya-Allah saya merayu kepada sidang penonton semua agar kita dapat bersama dalam membimbingkan masyarakat kita ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Abang Ramzi. Ya dah, kau pergi kau sedap, kau pergi kau rapat. Dah, ni dah ni. Dah, untuk ruangan yang kedua. Kalau tengok Abang Ramzi ni, walaupun kita ada konsep nak bina patani, dah, tapi untuk bentuk nak bina tu ia bukan semata dengan nak ubah pun demikian juga, nak tehel pun demikian juga, nak jaga pun demikian juga. Dua tiga cara tu pun kena guna biaya belaka. Kena guna tabung belaka benda-benda ni lah. Mudah-mudahannya kalau kita boleh sepakat semua ni, harus sedia berdengar, sedia penutup, sebar lagi isu ni, waktu juga kita bakal jariah bersama, kita bakal tabung dorang bersama. Saya rasa nak jadi dua ruangnya dah, nampak juga 10 ni kau sedap ni. Untuk ruangan yang 3 ni sebenarnya kita jariah. Jariah ni nak gimana? Jariah ada dua juga dia. Jariah hok dosa, jariah juga, hok halal jariah juga dah. Itulah. Kalau sikit kita nak tengok di combine, banyak orang combine dah. 200 orang lebih ni banyak dah. Ada hok doa, ada hok sokong, ada hok bangkit, ada hok combine hak anak muda, ada hok combine juga dah. Semua ni fikir hak ummah. Dah ada sohok tarik sungguh-sungguh saya katanya. Semua ni hendak fikir hak ummah. Satu saat ni lebih baik daripada semaya sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Lama tak semaya pun kita tu. Bukan gitu tu. Dah kelebihan. Tu hak kelebihan. Dah. Mudah-mudahan benda isi-isi hak kita bicara malam ni akan sapa dan menyedarkan lagi. Dah. Saya pun wasa pun isi ni banyak malam ni dah. Sebab Ramzi tu dekat sistem masyarakat hari ni katanya kita kena sedar bahawa kita hari ni kita rusak sistem. Kerana itulah buktinya peperangan. Hari ni semua bahawa pun nafi bahawa dalam keadaan kita ni tak aman. Buat tak aman tu kita seringkali sentiasa dah hadapi dengan isu keamanan. Waktu isu kemiskinan tu gelai. Waktu isu penderita tu gelai. Waktu isu kesihatan pun gelai. Isu kebudayaan pun gelai. Semua jadi gelai. Kemungkinan ni dengan perubahan dunia baru dan kejayaan baru ni kita rasa pun isu lain akan bangkit naik semula. Kerana kita pun rasa pun di bakar ni pun mula nak ada demokrasi. Kalau jadi isu-isu lain kita akan sebab banyak isu kita digelai oleh keamanan. Lalu itulah ruang baik di saat ni dan sampai kita nak bina petani, kita boleh tengok lagi tak isi lapangan tu banyak lagi kita kira. Seperti dengan Dr. Profesor Kacang ni. Kalau tengok di sini kita ni paling miskin sekali. 3 wilayah ni. Tapi boleh jika kita ngaji dengan geografi orang tempat mana-mana pun dia ada bukit, dia ada sungai, dia ada laut, dia ada benih. Wah, punya miskin lagi tu. Miskin di rakyat ke miskin di peraturan? Betul lah kira. Nak miskin ke orang 3 wilayah ni kerana kalau perahu nama 3 duduk lagi siya? Tak boleh jadi. Mustahil bagi adat. Gapakah kita miskin benar? Saya yakin bahawasanya kita ni takkan miskin. Kita masih kaya, kita masih ada. Hanya itu niat betul-betulnya aku ni kaya. Dan aku ni ada. Dan kita masih kaya lagi sama kita bernafas, kita boleh nafas kita kaya lagi saya rasa pun. Dan sebab itulah kita ni sebagai orang ada peluang duduk sini, nak kecek banyak mungkin, nak seru banyak mungkin untuk menyedarkan pada masyarakat tani lagi, mula membangkit, membina bersamakan lagi. Itu ruangan yang kedua lepas dah. Dan untuk ruangan yang 3 pun sebelum masuk ruangan 3 ni saya nak minta awi cuba-cuba pakai waksi poler. Dan juga kalau boleh tag bak jariah sikit molek kepada sekian pendengar, sekian penonton,
Deh, hikmat jariah tu lagu mana ataupun nak memenuhi projek kita ni gapo lagi tu. Hak itu saya nak memenuhikan lagi. Deh, tapi sebelum pada tu saya minta sikit dah nak seru sekali lagi pada sedaya pendengar, sedaya penonton tertengah hak akaun baik tu lah. Terus saya wayak dah tengok yang tu patut kat oh dah itu dah. Okey. Pada capai dulu. Ya, silakan. Ya, pada round yang 3 maknanya yang terakhir lah kita buat principal lab sini. Yap. Mana kita dengar pada semua ahli panel kita dah, orang sama kita ni berkecek ni banyak masalah sekali dah. Ya. Kita tak sentuh lagi dadah sama kita. Ya, Banyak banyak. kita rusak. Mana ada lah komen kita kan. Ya, ya. Kerana sekarang ni kata satu apa panggil ancaman yang besar dadah sama kita ni. Ya. Orang muda banyak kaitan dengan benda tu kan. Itu satu masalah. Kita pakat sama. Yang Acan, saya kongsi, yang mengejutkan masyarakat kita marah dulu atau pihak polis gi igak ada orang mu kita juga masuk dalam satu gerak ke untuk gi pergi orang sore colek, lepas tu ugup atau suruh keluarga tu mari bayar RM500,000. Kalau tak bayar nak kerak telinga. Allah. Ada dah. Lepas tu kes ni sudah daripada siasat oleh polis kata sebab mereka ni lekat hotel sakup pak ngagak ke dadah lah. Yes, dalam orang dalam dadah. Akhirnya dia mau igak untuk nak ambil duit. Dan juga dia tu tak ada duit nak bayar semua, hanya bayar 300. Dia goyak kepada polis dan juga polis tu buat perancangan hingga boleh tangkap. Ada takak di jalan sore di menara sore. Mohito dia. Orang Mohito, orang Melayu Mohito, sama orang Melayu Mohito dia. Melayu. Masya-Allah. Honi hok nampak tengok. Dah hok mana tahu hok nampak tengok. Maksudnya di bawah tu kalau iceberg teori iceberg ni ataupun tersedi pukau Namkang dah tersedi kita nampak hok benda hok nampak dalam masyarakat benda hok bawah ni kita tak nampak. Kalau jadi akau mana tahu banyak lagi masalah hok lagu ni. Ya. Oh ni kita perlu bersama dah. Ya. Masyarakat atau ungkap payuk lah maknanya kalau kita Ni satu hal jangan sebut. Betul satu hal ya. Masalah kita ni banyak sekali. Maknanya benda-benda sesuatu bukan ingin. Berat juga mendalami dah. Karena yang lama duk ada macam tu, benda tu kerana kita duk galik dengan keamanan, galik dengan duk jaga hal ni, duk bala hal ni tapi terlupa banyak-banyak masalah. Yang kita rasa risau. Banyak lagi tu kita. Yang kita rasa risau dalam gerak kening ni pihak polis lah. Ya tu orang yang jadi member, orang nanti gigak orang ni, demo ni mantan ataupun bekas-bekas paramilitary, Allah. OSO dan juga ada juga mantan orang berjual. Masya-Allah. Dok jadi satu gerak ke, gi capo pi mana tak awak demo ni. Allah. Satu hal yang benda ni kita tak nafi kata benda ada dalam Tapi masyarakat. baru. Nah, benda ni baru di rumah kita dah. Itulah satu. Tapi kalau dadah tagih dadah ni dia boleh buat belaka. Ya. Ibu bapa sendiri pun boleh juga. Ya. Kadang-kadang bawa kepada kebinasaan keluarga dah. Ya. Itulah satu masalah yang besar kita kena pakat tahu. Kita kena seruai lah untuk semua lah orang yang penonton akhirat. Mana kita sedari ada kesedaran untuk nak bangunkan masyarakat kita. Maka sebenarnya kita sini kita boleh gerak dah dengan rupa kita, cara kita ni dah berdikari ni. Tapi kalau kita nak buat besar, nak gerak besar lagi untuk nak di apa panggil bersambungnya kita buat kerja ni ada tak putus buat semua boleh buat besar lagi apa lagi kita perlukan dana untuk buat gerak kerja kita. Lagi kita bukan sekadar untuk nak bina rakyat, bina ekonomi pun kita nak buat juga. Itulah satu masalah yang kita penting di atas sahih, di atas orang-orang kita ni untuk bersama dengan kita. Dan benda ni satu kebaikan lah. Kerana kita kerja sini tak atas kerja tak ada takut untungnya, tak atas apa panggil, tak atas benda peribadi kita. Nah, kita buat ni maslahat umum. Semua kita buat untuk maslahat umum, untuk masyarakat. Nah, tak ada nak ukur utangnya pada kita, tak ada sini. Itulah sama kita serulah pada semua ni pakat terah pada kita dan kita bersama atau kita nak bangunkan masyarakat kita dan ada sehar dalam tabung kita untuk bangunkan masyarakat selama-lamanya. Nah, tabung kita takkan ada minta semua tahun lepas kita tak minta dah, kita minta sekali ni ya. Sekali ni ya untuk bina kerana duit yang kita nak dapat tu kita tak pakai guna semua. Kita nak melabur untuk duit tu boleh giok, boleh tambah lagi hasil yang kita dapat dari situ. InsyaAllah kita akan terguna tu boleh sampai 10 tahun, 20 tahun. Kita biar sampai besarnya. Itulah satu agak kata kalau kita boleh tunggu kita tak mati kita boleh tengok atas kejayaan kita insya-Allah bersama di antara salah satu pada ada usaha kita ni
Nah, yang kita satu lagi yang usaha kita ni sungguh benarnya Kholi lah. Tu maksudnya salah satu pada anggota kita dah buat pertama kali kita buat kerja ni, salah satunya dia ada seorang yang penting untuk nak bergerak ni dah. Itu penting, maknanya kita ucap syukurlah pada dia dah kerana dia dah meninggal. Tapi kita hak nak ada ni tak boleh kita nak bukti atau tak sungguh benda ni. Maknanya kita kena sungguhlah untuk kematian ia pun tak ada menghalangkan kita untuk nak jalankan benda ni selanjutnya untuk dapatkan jaya kita, kerjaan kita dan keselamatan masyarakat kita tani. Ya. Kalau sewa dah ada dah. Tak ada. Cuek dah. Tak ada lah. Cuek dah. Okey. Ya. Kalau nak cuek, saya cuek. Cuek dah. Ke bawah dah. Okey. Lepas tu Dr. Halim pula ada nak kongsi dak nak memenuhi pun tak apa, nak wayak hajariah pun baik. Ya, dipersilakan. Alhamdulillah dah. Sekali yang terakhir ya. Dah. Jadi masalah jariah ni, dah kalau nak kecek ya panjang. Dah panjang benarnya. Lepas tu baba-baba pun nak kecek belakang dah. Hanya saya nak bagi tegahnya dah di bicara ni ataupun di bina petani ni, kita nak buatlah kita nak ada sahih bertanggungjawab. Nah, sahih bertanggungjawab. Bertanggungjawab ke apa? Bertanggungjawab berkenaan dengan ummah kita. Jadi bina petani ni bukan untuk satu organisasi ni dak. Bukan untuk Jakif, bukan untuk insani, bukan untuk kep dak. Lepas pada tu bagi dak. Kita akan kumpul satu situ, kemudiannya kita akan tengok isu yang berlaku dalam masyarakat. Daripada sinilah akan membinakan manusia wiadi sempurna. Kita tak say atau umat kita tu duk menyeleweng dengan sebab keadaan masalah ni. Banyak lagi orang derita. Banyak lagi orang hak kena buat nyanyi dan sebagainya tu. Banyak-banyak isu ada dalam masyarakat. Habis itulah saya dengan ringkas masanya pada malam ni nak suruh pada kita semuanya. Betul duit account ni saya buka. Bukan kata itu dah buka open lu dah. Kalau dia nak tuasap tu boleh. Bukan kata berlepas dah ni senyap dik dak. Kita akan goyak semua berkenaan dengan gerak geri. Jadi nak ayat kata infak hak kita ni bukan katuk selalu dak. Duk buka semua. Infak kita duk buka semua dan juga akan goyak mata duit masuk, mata duit keluar kepada dan masyarakat. Sebab saya nak minta pada semua umat tak kira duk mana-mana hak ni adalah hak kita semua. Bina petani adalah hak kita semua, bukan khusus pada 2-3 orang, 2-3 ongkos ni yang jalan. Tapi kita adalah satu sahaya juga. Hanya learning tu kita rasa sepengah dia mau nak buat gapo. Tapi pada masa depan tu insya-Allah kita boleh tahu, boleh pakat semuanya hingga seluruhnya negara Thai ni. Seluruh negara Thai ni kita duk atas dah. Isu-isu pada pihak atas tu nak kita tahu kata gapo kita duk buat. Derita gapo, masalah gapo, maka akhirnya saya mohonlah sekali lagi mintalah pada ibu-ibu bapa dan juga keluarga kita tu bakat-bakat kecek. Lebih lagi pada email Khatib Bilal yang di bawah Jakif tu bakat kecek dan berkenaan dengan kepentingan dan juga masalah marketing di tempat kita ni iaitu 422 23 bulan Kadar. Minta penjelasannya sebab ni adalah isu yang baru. Isu baru pada Merita, masalah tabung ni tak ada berlaku lagi. Merita habis-habis sari. Hak demo buat tabung, hak cara demo tak ada dah. Sikit sebanyak dan sebagainya. Tapi ni 2-3 ongkos ni mari hipau ni tak ada lagi Merita. Jadi besar-besar benar. Hak orang ramai dah. Hak orang ramai. Kebiasaan satu kelompok tu biasa. Tapi hak ni hak orang ramai. Betul bukan sore dak tuai. 2-3 4 ongkos mari duk pokok teruk ni. Betul dalam hal ni saya terima kasih sekali lagi pada pihak Majlis Agama Islam Wilayah Fatani yang bagi peluang kita bincang, yang bagi peluangnya untuk kita buat di sana tepat. Sokong. Jadi kita bukan nak buat suku dak, kerjasama. Kerjasama di situ. Maka saya serulah email Khatib Bilal di bawah semua daripada Majlis Agama Islam hak dengar dah. Dan hari ni kita sapa dah 12 daerah tu. Hak dengar dah pakat giroyak pada kampung masing-masing supayanya kita faham betul-betul masalah infak ni salah satunya nak atau rukun atau wajib lah dah. Bukan tu sangat ni nak ya atau boleh. Boleh sahih juga dalam tu. Nak orang kampung boleh sahih juga walaupun tak adanya hari ni nak miskop masuk lagi. Insya-Allah kita boleh binalah petani kita aman damai dan juga bahagia umat kita boleh masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Maka terima kasih pengurusi dan juga ahli panel kita.
Bagi saya setakat ini saja. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Ibrahim. Lepas tu seterusnya pada Dr. Taito. Cara ringkasnya lah. Ringkas. Pentingnya dalam pembangunan manusia. Saya nak beri contoh satu peristiwa yang dicatat dalam sejarah. Yang mana kita tahu semua negara China punya benteng sampai yang paling panjang, ribu-ribu kilo. Dan buat tu bukan setahun 2 tahun, ratus-ratus tahun, berapa kerajaan nak buat sudah. Tujuannya benteng yang dibuat oleh China untuk mempertahankan daripada musuh-musuh suhu dalam. Tapi dalam catatan selepas pada benteng dibina sudah, dalam masa 100 tahun China diserang oleh musuh masuk ke benteng 2 kali kalah. Di mana mereka serang tu? Bukan kata mereka musuh mari naik ke benteng, hancur benteng. Bukan. Tapi mengikut catat sejarah, mereka itu masuk serang negara China tu melalui pintu benteng. Dengan apa? Kerana mereka itu fokus tumpu bina benteng. Tapi mereka tu tak siap nak bina manusia duk jaga benteng dari pintu benteng tu. Okey, sekali, 2 kali sejarahnya. Yang kita menyaksilah kehancuran masyarakatnya apabila manusia kita hancur. Kalau tu sajalah, kalau salah dalam bicara, insya-Allah kali lain lagi lah kita boleh sambung tajuk ni. Ada suatu yang wacana satu lagi lah. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lekat ni. Terima kasih kepada Dr. Tan. Sayangnya pergi lekat tu main benteng kat ni. Kalau isi ni sebuah beranah ni lekat sikit dah. Lekat sikit lah. Kerana ada orang lalu lah, dia cok sikit goyak ni. Tu dah. Terima kasih kepada Dr. Tan yang kata kejap dan padat dah. Tertengah apa senior. Seterusnya kepada Panas sikit apa benteng kat ni? Kampeng. Benteng tu kampeng lah. Kampeng mungkin. Kampeng. Kampeng lah dah. Okay dah. Ya, masih ada. Seterusnya pada Kalau Abel Ramzi ke, Tok Imam Ramzi ke, Ustaz Ramzi ni. Nampak? Kemudian Abel Ramzi. Ya. Ya, terima kasih dah kepada Abel Syarif. Sebenarnya nak mengajak Han saya tak pandai kok ni. Kecek Han ni. Tak suara. Hajariah agama. Cumanya cuba kita tilik lah dah apa yang kita bacakan masalah yang dalam masyarakat kita. Kita tengok sistem awal tu buat kecek sistem pendidik ke. Nak kata hancur tak hancur selalu. Kita tengok dah Pupus. sekolah pun banyak. Orang ngajar masjid pun ada, masjid pun banyak. Tapi kenapa Masyarakat masih masyarakat kita masih lagi benda mungkar tu banyak? Itu adalah pertanyaan semua kita kena jawab. Saya sendiri pun kena jawab, tok guru sendiri pun kena jawab. Kenapa? Kita rasa apa? Diri kita tu banyak dah. Dok gerbang masa dok buat gotu dok buat goning dah. Dok bangun program tapi masih lagi masalah banyak dalam masyarakat. Benda-benda mungkar merajalela di dalam masyarakat kita. Kenapa? Itu satu soal lah bagi kita tu, kita kena lebih mendekati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tabung bina patani ni, kita tengok ni adalah satu infak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam niat baik kita ni dapat siapa tujuan kita. Dan hasrat-hasrat hak kita dok kecek tu. Kecek bak infak, dia tak ada lagi dah bak jariah. Pohon habis cari dok kecek tu. Bak jariah ni tu saya sebut dah, sebut terjariah dalam kita sedekah jariah ni. Kalau makna pada luruh itu kita bui benar-benar mengata bui kerana Allah. Ikhlas. Kerana Allah. Tapi kalau mengikut pada istilah kepada istilah tu kita bui benda ni untuk nak mendekati dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk nak dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu bentuk dalam sedekah merita ni, kalau kita tengok hadis tu, tok guru kita nak kecap banyak dah. Apabila mati satu anak ada ni, gapo ya tinggal ilmu yang manfaat, harta dan juga jariah, anak yang soleh dan juga anak yang solihah. Juga bina batani ni adalah satu harta ataupun satu sedekah jariah untuk kita nak bangun. Semoga dalam kita duk gerak duk kerja ni dapat sampai kepada anak cucu. Dah dapat pahala tu dapat mengalir kepada siapa anak cucu. Kita manggil tu
harap. Harap tu benar-benar kita buat niat walaupun sekop, walaupun 2 kop pun benar-benar kita niat untuk nak mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dapat keredaan daripada Allah Subhanahu. Dengan duit sekop ni lah. Kalau tu kita seru, seru saya sendiri dan juga seru kepada sidang penonton semua dan juga ahli masyarakat kita semua. Semoga kita dapat bangun. Kalau bukan kita, piar lagi nak bangun masyarakat kita ni. Piar lagi nak bangun rumah kita ni. Lepas tu dalam betul, dalam sedekah kita rasa betul ni betul baru kita nak kacak dah. Masyarakat kita ni bina masjid. Tapi ni adalah jariah, sedekah jariah. Ada juga yang disebut dalam hadis. Bina manusia. Bina manusia. Ada sebut je lah kalau kita pergi teliti molek dalam hal ni. Kalau tu untuk dalam hal ni kita kerja, kita kecek daripada awal. Kerja kita adalah kerja fisabilillah itu. Tak ada kena duk ragu, duk khawatir banyak dah. Dalam hal ni. Lalu tu satunya orang yang ada fikrah main kerja bersama dengan kita. Orang ada boleh harta benda bil mal. Untuk fisabilillah bersama dengan kita dan juga boleh buat diri. Tak ada masa, tak ada apa bil mal. Kalau ada masa cuah. Tenaga bersama dengan kita. Semoga tak lain tak bukan seperti kita kecak awal tu, semua benda yang kita dak buat di atas dunia ni untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai matlamat yang tinggi bagi kita. Sekarang ni saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada Abang Ramzi kita. Lepas apa cukup? Okey. Sikit ke, Pak? Ijak aki pun ni? Nak ijak aki. Sebenarnya sapu-sapu kita pergi sapa kapung dah lah ni dah. Ya. Itulah maknanya sapu tu setengah badannya. Orang tak boleh sapa pun kalau dengar Kebagai dah. Kita boleh bersama dah. Bersama juga kita tunggu sapu dah. Kalau sapu tu tak pasti kita nak sapa dah. Kerana sapu ni kalau sapa belakang tu kena guna banyak dah. Kita ada kegiatan lain lagi je. Bukan kadang mari makan jamu saja dah. Pameran pendidikan kita ni. Kita lama tanding dulu tu. Kita share dah. InsyaAllah kita akan pamerkan di majlis kita. Majlis muktamad untuk bukakan fikrah forum-forum daripada ilmu daripada tok-tok guru kita. Tu penting kita nak mari dak. Mari. Mari bang dah. Duit tu sikit apa dah tapi kita siapa dengan usaha kita Allah yang menentukan. Itu untuk semua tu seru dah. Yang bersama itu mari bersama, mari tengok dah. Mari saksi sama. Agak kita boleh bagi sahih dalam kegiatan kita kali ni dah. Ya insya-Allah dah. Ya, terima kasih. Maaf dah kalau ada silap salah apa dah. Tak apa. Masa dah cang dah. Ya. Masa dia kita permula dalam kerja permula jangan gaduh tengok kesempurnaan berarti terus lagi cang. Terus menerus. Dah. Ada lagi cang, ada lagi selesai. Dan itulah kepada semua soro-soro di wakil-wakil lembaga dan juga wakil projek untuk penjelasan kepada sedang pendengar dan sedang penonton bahawasanya kita akan ada satu program ialah programnya Bina Patani kita ni akan mengadakan pada tanggal 22, 23 bulan 7 ni di Majlis Agama Islam wilayah Patani. Nah, kita ada juga 4 bentuk. Pertamanya kita ada muktamad ataupun samana cawi cakang dan juga kita panggil semua tokoh-tokoh temai bersama. Yang duanya kita ada juga jamu ataupun kita buat tabung marketing untuk dapatkan dana untuk membinakan insan. Yang tiganya kita ada pameran sepengah Abang Ramzi yang ni dah. Kita ada pameran untuk memperkenalkan tokoh-tokoh pendidikan kita dulu. Kata kau serami Mekah, ada gapo serami tu dah. Kita tengok hari tu dah. Kita dulu pun itu wiraka. Seterusnya kita juga ada jualan dan juga memperkenalkan badai-badai dalam masyarakat kita. Ada badai gapo untuk bersama dengan rakyat kita. Itulah kita nak jelaskan lagi, nak tahu lagi, kena pergi pada hari itu. Mudah-mudahan kita akan jumpa bersama di sana. Tapi situlah sedang penonton bahawasanya itulah edah tahun baru dah. Edah Muharram dah. Kerana tak hanya hari dah kita ni akan hadapi, kita akan jumpa dengan raya haji ataupun raya Gerbang. Dan banyaklah peristiwa raya Gerbang tu. Tapi kita rasa pun situ tu kalau Muharram ni kita banyak giat tadika apa banyak kita kena bagilah untuk boleh pergi juga dalam program kita tak ni rancangan. Mudah-mudahan program kita dikira di awal siapa nak kerja hakim akan dapat hasil kepada masyarakat tani semua dan dapat bardiyah kepada Allah Taala semua. Itulah kita rasa pohon kita nak kongsi bahawa kita ni kita sedar
kita ni duduk di akhir zaman dah ni. Dah kita duduk di akhir zaman, tak pelik lah permasalahan hok babo, hok ustaz, hok abek cak ni banyak permasalahan. Sambil kita duduk kan juga permasalahan ni. Kan dia, duk kan kada ialah sama lama Imam Mahdi nak mari tu. Dah, kita tak tahu waktu nak sudah aku nama kita ni. Tapi kita semuanya kita ada bernafas, sama kita ada tawat teh, sama kita ada tugas ni tu nak buat penuh. Bisa penuh lah. Nafas kita bisa penuh lah tugas kita. Dan mudah-mudahan benar kita kerja ni akan hasil. Tapi kita kena ingat bahawa kita ni dijaminkan khairul ummah. Nak ada khairul ummah ni iaitu kalau kita berdasar dengan surah Al-Imran, khairul ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu jelas. Dan nak ada sebaik-baik umat pun kena buat benda baik, tinggal benda jahat. Yang penting kali kena tu'minuna billah. Dan bahawasanya kita ni kedatangan kita ni berdasar dengan mari Muhammadnya bukan rahmatan lil kaumin. Kita mari ni rahmatan lil alamin. Berarti kalau kita alim, kita bakal alim bersama. Kalau kita kaya, kita bakal kaya bersama. Kalau kita susah, kita susah bersama. Berarti rahmatan lil alamin. Dah. Itu yang. Lepas tu seperti Acang pesan saat ni, kita walaupun dalam program yang kita buat ni, kita ada seorang anggota kita lah. Yang sejak awal dia ni usahalah tolak isu-isu hak ekonomi, isu-isu fundraising ni siapa kita boleh jadi, siapa akhir hayat hak dia. Dan juga dia pun tinggal ataupun mati pada saat duk kira hal ni juga. Misi hal ni iaitu misi fundraising, iaitu dia tak lain tak bukanlah namanya kita agak atau abai, setengah agak ataunya ustaz, setengah agak ataunya guru. Dia adalah Wan Idris bin Wan Ahmad. Dia sudah meninggal dunia pada tanggal 3 dan juga dia berkuburnya di Nesta. Mudah-mudahan jasa yang dia dok kira dan juga jasa yang semua dok kira akan sempurnakan hajat dan juga sempurnakan niat dia. Itulah kita salah satu tokoh untuk kira haning. Itulah kita walaupun setelah lagi kita kulhu 3 patah untuk hadiah kepada dia. Mudah-mudahan rohnya di maghfirah dan juga di duk tempat yang Tuhan tak yang tempat yang maha tinggi dan maha mulia bagi dia. Dan itulah bahawa biasa peninggalan, biasa kematian. Mengikut Imam Syafi'i kita katanya, letaklah akhirat di dalam hati kita, letaklah dunia di tangan kita, dan letaklah kematian di mata kita. Mudah-mudahan kita ni tak tinggal akhirat dan dunia lah yang dibantu untuk kita ni kuat di akhirat dan juga mata kita akan jumpa tak esok kita akan mati. Kita akan mati. Itulah kita walaupun tak payah kali learning nak tekan sekali lagi kita lah mari bersama kita lah akan jumpa pada tanggal 22, 23 bulan 9 ni. Dan itulah bagi sayanya untuk malam ni kalau ada perkataan mana yang salah dan silap tak sedap dengar, mintalah cucuk air kemaafan dan juga jika ada isi yang mana patut dan juga boleh manfaat, ambillah terus gunakan lagi. Mudah-mudahan itulah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir dikatanya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya Aidil Adha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.